Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejap, Kak Liza buka majlis dulu Ustaz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi zidni ilman. Amin ya rabbal alamin. Ustaz dah bersedia ke Ustaz? Okey, baik. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Semudakan Kak Liza, kemudian semua yang ada pada pagi ini dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi seperti biasa kita sambung balik perbincangan berkenaan dengan kita punya fiqh muamalat kita ataupun lebih fokuslah kepada apa yang kita sebut sebagai akad, pelaburan, rasuah dan sebagainya. Jadi hari ini insya-Allah kita nak berbincang tentang satu isu juga yang penting saya kira, iaitulah kita nak faham, nak jelas rupanya ada berapa jual beli yang kita nak kena semak balik, nak kena tengok balik, yang kita bimbang takut apa yang kita terlibat mungkin ataupun berhati-hati, berjaga-jaga supaya kita tak berlaku perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi hari ini kita nak pergi kepada tajuknya jual beli haram yang diremehkan. Ini juga kita kata haram boleh jadi batil. Batil itu maksudnya asalnya haram lah. Baik, jadi sebelum kita pergi kepada isu-isu yang berlaku itu, sebenarnya secara umumnya setiap perkara yang berlaku sama ada yang diharamkan ataupun batil itu adalah berlaku kepada rukun-rukun itu sendiri. Mungkin barangnya tak jelas, mungkin disebabkan kerana isu barang yang dijual beli itu ada masalah dan sebagainya. Okay, boleh jadi juga daripada sudut harga, okay, boleh jadi juga daripada sudut pembeli penjual itu sendiri tak memenuhi apa itu syarat-syarat jual beli dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu perkara yang perlu kita perhatikan balik sebab kebiasaannya jual beli itu diharamkan ataupun jual beli itu jadi batil adalah disebabkan tak memenuhi rukun-rukun dan juga syarat-syarat jual beli yang telah ditetapkan oleh syarak. Okay, jadi susunan seperti mana kita faham bahawa rukun ni tak larilah daripada 4 ni, sama ada pembeli dengan penjual, sirah ni ijab dan qabul lah, saya beli saya jual, ataupun dengan tulisan ataupun dengan isyarat, ataupun dengan apa kita kata dengan mesin, ataupun dengan mesin ni boleh jadi mesin, boleh jadi juga secara online. Jadi itu semua menepati sirah ataupun akad jual beli. Dan kemudian barang, apa syarat-syarat pada barang itu mestilah halal, syarat dia barang tu boleh diserahkan dan sebagainya. Dan kemudian harga, menetapkan harga berapa jumlahnya dan sebagainya. Maka semua ini menjadi rukun jual beli yang kita telah pun bincangkan pada awal-awal kuliah kita ataupun majlis kita pada lamalah kan, tahun lepas ni ingat saya. Okey, jadi ini semua perkara yang kita back to basic kan, balik kepada asal yang mana kita nak lihat kalau benda ni tak menepati maka dia boleh jadi jual beli kita ada masalah. Okey, so kita nak pergi dulu. Yang pertama, jenis jual beli yang dilarang berkaitan dengan barang. Okay. So kita nak tengok antara jual beli barang ni apa benda yang bermasalah dan apa benda yang dibenarkan, apa yang tak dibenarkan. Okey. Jadi yang pertama,
naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hablil hablah. Okey. Rasulullah SAW melarang jual beli hablul al-hablah. Okey. Hadis ni dalam riwayat Imam Muwatta, bahkan dalam riwayat Imam Bukhari, Muslim pun ada daripada Abdullah bin Umar dan sebahagian sahabat yang lain, yang mana Nabi melarang jual beli sperma binatang. Okey, jual beli sperma binatang. Dia berbeza dengan B. Yang B sekejap lagi kita bincang. Okey. So sperma binatang ni biasanya dia akan berlaku bila mana dia boleh jadi dua lah, sama ada sperma tu sendiri daripada haiwan penjantan kan, ataupun memang disewakan haiwan penjantan tu. Disewakan untuk berapa, seminggu ke 2 minggu untuk mengawan ke apa dan sebagainya, dan kemudian dia ada dia punya anak ataupun kita kata janin lah dan sebagainya. Okay. Jadi sewaan itu dengan bayaran. Sewaan itu dengan bayaran, dan juga sewa penjantan ataupun sperma tadi pun, beli sperma tu pun juga dengan haiwan penjantan. Okey, saya buat contoh mudah dalam praktis kehidupan kita lah. Baik, pertama sekali boleh kata Malaysia ni setiap rumah boleh katalah kan ada je haiwan ternakan ataupun haiwan peliharaan. Ternakan dia untuk ni pula kan, bisnes pula. Okey, haiwan peliharaan seperti mana kucing kan dan sebagainya. Jadi haiwan-haiwan seperti ni, pertama kalau kita tengok jual beli kucing tu sendiri. Okey, jual beli kucing tu sendiri, saya buat contoh kucing lah sebab itu lebih mudah, lebih dekat dengan kita. Jadi jual beli kucing tu sendiri kalau kita tengok dalam hadis riwayat daripada Abu Qatadah, dalam ataupun beberapa riwayat yang lain dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalb wa thinwar. Okey, Nabi melarang daripada jual beli anjing, kan harga jual beli anjing tu, dan juga sinwar. Sinwar ni kucing. Sinwar ni kucing. Maksudnya pada asalnya Nabi larang jual beli kucing. Jadi jual beli kucing ni yang macam mana? Okey, ada beberapa penerangan lah di kalangan para ulama, antara disebut oleh Imam Al-Khattabi. Kucing ni pula ada jenis dia. Maka kalau ikutkan sinwar ni ialah kucing liar. Kan macam kucing hutan lah. Iaitu tidak dibenarkan untuk diperjualbeli. Itu jelas semua para ulama boleh kata sepakat. Jual beli kucing liar. Ada pun kucing haiwan peliharaan yang biasa kita ada lah, kucing kampung, Parsi lah kan, British Shorthair lah, macam-macam Maine Coon, macam-macam jenis kan. Jadi semua tu dia ada dia punya hukum-hukum tertentu. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i memakruhkan hukum jual beli kucing. Itu disebut oleh Imam Nawawi. Maka asal hukum jual beli kucing adalah dimakruhkan. Okay. Melainkan ada manfaat. Manfaat ni macam hatta kalau anjing pun, kalau kita beli anjing tu kan, samanikal, maksudnya beli anjing sepatutnya tak beli, sepatutnya ambil je kan. Tapi ada orang hari ni mungkin dia jual untuk jaga kebun, untuk jaga kita punya haiwan ternakan sebagai contoh kan, dia jaga, dia tengok kok ada musuh ke apa dan sebagainya. Maka pada asalnya kita kata seperti itu haruslah untuk dijadikan sebagai, dipanggil sebagai kalbu muallim kan, anjing terlatih untuk jaga kebun dan sebagainya. Tapi isunya jual beli tu, maka pada asalnya jual beli tu tak dibenarkan. Jual beli anjing tu tak dibenarkan. Tapi bagi jual beli kucing hukumnya makruh, tetapi kalau ada manfaat. Manfaat maksudnya ialah benda-benda yang boleh mendatangkan manfaat. Contohnya kalau kita tengok tangkap tikus ke, tangkap lipas ke, jaga rumah mustahil lah kan. Tapi kita kata kucing-kucing yang seperti itu. Maka secara umumnya kalau kita perhati, kita lihat kalau kucing-kucing zaman sekarang ni, dia ceritanya dia makan je kan, nak bawa badan dia pun tak larat kan. Apatah lagi nak tangkap tikus. Jadi apa manfaatnya? Di situ saya perhati, saya tengok manfaat dia mungkin daripada sudut kita sendiri. Kalau kita balik ke kan, balik kerja ke ataupun apa, kita main dengan dia ke apa, kita jadi tenang kan. Hilang sikit serabut kat pejabat, kat jam jalan tadi apa, ambil dia, gosok dia kan, dia manja dengan kita. Mungkin itulah manfaat dia. Maka kalau macam tu ada manfaatnya, dia tak termasuk lagi daripada perkara tu jadi makruh, dia adalah perkara yang diharuskan. Okay? Jadi diharuskan maksudnya jual beli kucing tu sendiri, walaupun ada hadis larang, tapi kucing tu dia pecah pula, kucing adakah kucing liar ataupun kucing seperti mana yang kita pelihara, kita jaga pada hari ini, dan itu dia punya isu dia. Cuma kita kata dia jadi harus dengan sebab ada manfaat. Jadi bolehlah, mungkinlah boleh masuk manfaat tu. Contoh apa tadi kita sebut, dia manja lah kan, hilang sikit stres kita kan, kita apa, layan dia dan sebagainya lah. Itu dia punya konsep dia. Okey, tapi bukan itu saya punya fokus. Fokusnya ialah mating. Okey. Maksudnya apa?
ada setengah orang ni dia nak baka kucing yang baik. Okay? Dia nak baka campur lah, Maine campur British Shorthair lah, apalah semua kan. Dia kacau. Okay? So maksudnya ialah, biasanya mereka akan buat apa? Mereka akan meeting lah, maksudnya dia akan sewakan, okay, kucing dia ni tengah nak mengawan. Jadi dia pun nak sewakan lah. Ada siapa-siapa ada kucing betina ataupun kucing betina, siapa-siapa kucing jantan kan. Jadi sewa. So sewa tu apa? Seminggu, 2 minggu ke kan. Dia boleh jadi berapa keadaan. Pertama, bayar. Maksudnya seminggu apa? 100. Banyak lah kita tengok dekat Mudah ke dekat apa kan, orang sewa kucing kan. Okay. So maksudnya dia mating. Kan maksudnya dia kahwinkan. Okay. So bila kahwinkan tu dia bayar RM50 seminggu ke, RM100 ke dan sebagainya. Itu boleh jadi satu keadaan. Keadaan kedua mungkin dia kata kalau kita dapat anak kucing, kita bahagi. Maksudnya harganya ialah anak kucing. Kalau 5 ekor, 5 ekor tu payah sikit lah nak kena potong kan. Tapi tahu kita bagi sama rata. Contohnya 4 bagi 2 kan. Kalau 6 bagi 3 seorang. Contohnya gitu. Dia dah tetap dah. Maksudnya harganya apa? Harganya kita bagi 2 contohnya. Kan? Ataupun harganya saya ambil 60%. 60% maksudnya kalau 4 ekor saya ambil 3 lah. Ataupun lebih lah kan. Contoh 3, awak ambil seekor. Contohnya lah. Okay, jadi di situ ada penetapan harga dan ada penetapan berapa jumlah yang akan diberikan jika mana kucing tu melahirkan anak. Okay, dia dapat anak lah. Okay, so di situ dah yang Nabi sebut naha anid bai'il hablil hablah. Nabi melarang jual beli sperma binatang. Maksudnya menyewakan haiwan penjantan untuk dapat baka daripada betina tu kan, ataupun sebaliknya. Jadi ini asal hukumnya Nabi SAW tidak benarkan, terutama dia dalam bentuk jual beli. Sebab tu ada hadis lain dalam riwayat Imam Tirmizi, Nabi sebutkan tentang bahawa jika kamu nak bagikan dia hadiah, okay, untuk bagi hadiah. Jadi bagi hadiah tu dia dikira sebagai apa? Kan? Bagi hadiah ini ia istilah mudahnya, contohnya kalau ada hasil, dalam riwayat Imam Tirmizi tu Nabi sebut tentang kuda. Kan kuda tu sahabat sewakan dia sebagai, bukan sewa lah, maksudnya bagi kepada seorang pemilik kuda betina untuk ni kan baka dia, dan kemudian pada waktu tu tak ada jual beli, tak ada apa, cumanya disebut kalau ada hasil, maksudnya daripada ni maka akan bagi hadiah. Okay. Kalau bentuk macam hadiah seperti itu Nabi benarkan, maka Nabi tidak melarang. Katalah contohnya nanti tengoklah ada dapat berapa ekor, kita bagi hadiah je lah kan. Contohnya maksudnya apa, yang sewakan tu yang menyewa. Yang menyewa tu maksudnya yang apa? Yang dia ada kucing tu kat rumah dia lah kan. Jadi dia pun kata kalau ada hasil ni adalah, tak adalah. Kan contoh. Tapi yang pentingnya sekarang ni kucing ni dengan keadaan nak mengawal lah waktu dia sesuai kan. Okay, jadi waktu tu Nabi sebut dengan cerita kuda tadi, Nabi benarkan kalau dia hanya dihadiahkan. Tapi tak boleh letak seminggu 200 ke, kan tak boleh letak nanti kita kena bagi 2 kan dan sebagainya. Sebagai dia punya harga bayaran dia, kita bukan bayar duit tapi kita bayar dengan jumlah ekor anak kucing yang lahir dan sebagainya kan. Jadi di sini termasuk daripada benda yang tidak dibenarkan oleh baginda Nabi SAW. Persoalan di isu dia, macam mana komersial? Hari ni ada baka-baka, contoh apa? Baka panda ke contohnya kan, baka-baka kerbau tertentu ke kan. Kerbau apa? Kerbau merah tu payah lama juga dah tak berapa nak jumpa kan. Kerbau apa tak jumpa dah kan. Jarang jumpa kan. Kerbau baka merah, kerbau balul ke benda orang panggil kan. Jadi kita pun contohlah ini pertanian ke, bukan pertanian, maksudnya daripada sudut ternakan, nak jaga baka, nak jaga apa dan sebagainya. Contoh kalau kita tengok apa, dia orang nak biarkan ikan kelah tu kan. Adalah projek-projek kan yang ratus juta, bukan ratus ribu lah projek dia. Jadi melalui suntikan apa dan sebagainya, dia beli baka daripada Thailand ke, daripada apa dan sebagainya, dia suntik sperma dan seterusnya. Baik, jadi secara asasnya kita tengok ada pandangan, contoh macam fatwa wilayah membenarkan kalau untuk menjaga betul-betul baka, menjaga maksudnya haiwan itu hampir pupus, haiwan itu mungkin dah, kalau dekat Malaysia ni kira spesies haiwan terancam kan. Tak kira lah kura-kura ke penyu ke, sebab tu penyu belimbing ke apa semua tu antara termasuk daripada haiwan yang terancam kan, sebab kepupusan apa semua tu. Jadi proses untuk senyawakannya, untuk beli air mani apa semua tu macam mana cerita dia. Baik, kalau ikut sebahagian fatwa mengharuskan dengan sebab spesies dia terancam. Kalau mengkong tu tak terancam lah kot. Kalau kucing-kucing apa semua tu kan, baka-baka yang biasa tu, cuma kita nak dia tu jadi
mix. Mix berita syair dengan apa semua kan. Tapi kita kata itu kalau sekadar hadiah pun tak ada masalah. Tapi masalah bila letakkan bayaran mingguan berapa dia punya tu kan. Kemudian anak tu nanti kena bagi begini dan seterusnya, maka itu ada masalah dan termasuk daripada larangan hadis yang kita sebutkan tadi. Gitulah ceritanya, detailnya tentang muamalat melihat kepada hadis-hadis Nabi dan aplikasi semasa yang kita kena berhati-hati dalam isu ni. Okey, habis. Kemudian, jual beli janin, sambil-sambil tu saya jawab soalan dulu kot kalau ada soalan. Okey. Bengal kat tu kira haram Ustaz. Dia asalnya memang kucing hutan kan. Dengan dia sebab corak dia tu cantik kan, dia punya kotak-kotak apa semua kan. Okay, kalau dia ni dah jadi spesies haiwan yang apa kita kata komersial yang biasa, memang asal dia kucing hutan kan, kucing kampung, kucing apa sebahagian pun kadang-kadang tu ialah kan. Tapi kalau dia maksudnya di sini adalah betul-betul kucing hutan yang masih kita jumpa tu anak dia tu dalam hutan. Saya tengok dekat video apa semua kan ramai orang jumpa dia nak pelihara kan. Jadi kalau contoh dia ambil tu dia jual, mahal kucing tu kan, sesilap ribu-ribu kan. Jadi dekat situ dia punya ceritanya ialah daripada sudut kisahnya, dia punya ceritanya ialah untuk menjaga dia punya kita kata ialah kucing tu kucing hutan. Maka kucing hutan ni, sebab tu saya pun pernah juga jumpa kucing hutan ni kan, pelihara sekejap tu dia macam lemah, dia macam apa kena lepas sebab dia punya habitat bukan kat rumah. Dia punya habitat dia sebab kucing tu asalnya hutan, memang dia kena kat hutan lah. Okay. Jadi dia ceritanya ialah jual beli tu atas dasar kalau dia tu memang asalnya hutan, kita jumpa anak dia ke apa, itu tak boleh jual beli. Itu termasuk dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau dah melalui proses, lepas tu dah jadi beranak pinak, dah jadi orang pelihara, jaga. Tapi seingat saya bengal ni dia kena ada lesen dia kan. Kena cek balik lah, rasanya ada lesen dia. Okay. Jadi maksudnya peruntukan undang-undang pun lain, peruntukan di sudut syarak pun lain. Jadi kalaulah benda tu dah memang spesies biasa, spesies yang memang dia spesies bengal, spesies hutan, tapi dia dah memang duduk dengan orang, dah biasa je keadaan. Yang tu mungkin termasuk dalam hukum yang kita katakan makruh tadi, ataupun mungkin jadi harus atas sebab-sebab manfaat tertentu. Tapi yang dilarang tu betul-betul yang kucing asal yang daripada hutan kita jumpa anak dia ke apa kita jual. Itu yang dilarang. Okey. Anjing kalau dibeli untuk jaga kebun, beli daripada non-Muslim, apa hukumnya Ustaz? Sebab itulah saya kata tadi, hadis tu sebut jelas juga daripada thamanil kalb. Maksudnya Nabi melarang daripada jual beli yang melibatkan harga anjing kan. Ataupun dalam hadis yang lain Nabi sebut, hadis sahih juga, Nabi innallaha idza harrama bai'uhu wa harrama thamanu. Nabi ketika mana melarang dia punya jual beli, Nabi melarang juga dapat harga dia. Benda-benda yang haram. Kan? Jadi kalau kita kata benda ni terpaksa lah, maksudnya kita memang nak kena terpaksa, nak kena jaga dan memang kena beli kan. Tak ada yang yang jual. Kalau kat kampung saya tu banyaklah, sebab kampung banyak Cina apa semua kan. Kadang-kadang tu ambil je, tak ada masalah kalau untuk jaga kebun kan, sebab mereka tak jual pun. Kan yang penting jaga elok-elok. Tu je kan, daripada anak dia apa semua tu. Cuma kita kata yang perlu kepada jual beli ni, kalau di sana ada masalah kepentingan yang perlu, memang nak perlukan tapi terpaksa kena bayar, maka hukumnya kita kata sekadar makruh saja. Okay. Sebab dia ada keperluan dekat situ. Okay, ada keperluan. Tapi kalau beli saja untuk nak jadi kata nak jadi pemburu, kata nak jadi jaga kebun, ya, dia buat main pula. Yang tu yang benda yang tak dibenarkan. Okay. Apa hikmah larangan? Hikmahnya ialah kita pergi A dululah kan, ataupun sekali lah A dengan B. Dia untuk menjaga kebaikan pembeli dengan penjual supaya apa yang dia beli, apa yang dijual tu betul-betul dapat dekat dia. Betul-betul dapat. Sebab kita kalau beli air, beli garam, sekilo garam berapa? Harga sekian-sekian. Kita dapat garam. Bawa baliklah. Kita manfaatkan garam tu. Kalau kita beli macam contoh metin tadi, kita pun tak tahu dapat ke tak dapat. Okay, dapat tak dapat, jadi ke tak jadi. Jadi benda tu seolah-olah macam kita dah bayar RM100 untuk seminggu, kan, untuk seminggu lah kan, 2 minggu ke contohnya, tapi tak tahu lagi boleh dapat ke tak dapat. Padahal duit dah keluar lah, habis lah. Jadi di situ timbul isunya ialah untuk menjaga kebaikan bagi pembeli, ataupun khususnya bagi pembeli lah, bukan penjual juga lebih kurang, tapi pembeli itu sendiri. Supaya dia berhati-hati, dan ini sebenarnya termasuk daripada larangan Nabi sebut gharar tu. Kalau kita pernah dengar kan, sebelum ni kita pernah sebut gharar. Maksudnya uncertainty. Kita membeli satu benda yang tak jelas. Membeli satu benda yang kita tak dapat. Membeli satu benda yang kita pun tak pasti boleh dapat ke tak dapat. Kan, boleh hadir ke tak hadir. Kan, boleh
miliki ataupun tak miliki. Jadi di sinilah dia punya isu yang Nabi sebut tentang larangan yang kita bincangkan. Okey, itu dia punya isu lah, dia punya perbincangan. Okey, contoh pihak tentu membeli untuk keselamatan. Ini kita tak boleh nak buat apa lah kan. K5 punya unit ke apa, kena beli yang import yang kena apa. So kita kata memang itu termasuk daripada benda-benda yang masalah lah, kepentingan kan. Yang antara unit K5 yang anjing pergi yang dekat apa. Banyaklah kan isu-isu dadah, tumpas kan, isu apa semua tu. Jadi kalau benda ni memang dia ada spesies dia. Okay, memang ada spesies dia. Dia bukan anjing biasa ni. Untuk ni, yang ni sebab mereka dah dilatih kan hari-hari dengan dadah, so maksudnya memang dia boleh dapat detect dadah. Kalau dia hari-hari dilatih dengan bau mayat apa semua, dia akan dapat detect mayat. So anjing tu tak boleh melainkan yang spesies Jerman ke spesies apa, dia bukan seperti anjing-anjing yang jaga kebun tu. Dia berbeza. Okay? So sebab tu mahal juga tu. RM10,000 seekor. Kan? Ataupun mungkin boleh capai harga lebih tinggi lagi dengan sebab dia punya deria tu kuatnya untuk keselamatan dan sebagainya. Itu hukumnya harus. Okay? Itu hukumnya harus kerana memang ada dia punya keadaan yang tertentu. Okey. Okey, kemudian kita pergi yang kedua. Ni. Jual beli janin binatang. Tadi sperma ni janin. Kan? Contohnya lah dekat korban ni, kita membeli lembu kan. Lembu ni kalau tengok dia punya tu 3 bulan ni dia punya apa? Bunting kan. Istilah bunting lah kan. Kalau orang tu hamil lah kan. Okey. So dia pun kalau ikutkan harganya lembu ni 5,000 lah kot, 5,500. Tapi sebab ada anak bunting ni kan. Contohnya dia pun up sikit. Okey. Up sikit berapa? Up sikit tu ialah sebanyak 300. Okey. Soalan saya, boleh makan ke kalau kita sembelih lembu tu? Dalam tu ada janin. Janin tu boleh makan tak? Okey. Jawapannya boleh. Kerana Nabi sebut ada beberapa dalam riwayat zakatu ummah atau zakatu ummi zakat. Maksudnya sembelih dia tu maka sembelihan sekali dengan janin dia. Okay. So maksudnya janin dia tu boleh makan, tak ada masalah, boleh dimanfaatkan. Dan kemudian juga lembu tu sendirilah. Jadi jangan dibuang pula kan. Jadi sebab Nabi sendiri sebut masuk sembelihan bagi ibu dia maka sembelihan bagi dia. Okay, jadi bolehlah dimanfaatkan walaupun kecil apa semua tu, maka manfaatkanlah dengan cara yang boleh untuk dimakan. Okay, itu satu. Okay, cumanya jual beli janin binatang ni dia disekalikan dengan harga lembu tu. Okay, contoh kita nak beli tu nak buat pelihara. Kan contohlah jual kucing. Contoh tadi. Ataupun jual lembu, jual kambing, jual biri-biri. Tapi kita tahu sebagai penjaga, sebagai pemelihara, pembela, kita tahu haiwan ternakan kita ni memang bunting. Ni 3 bulan, 5 bulan ni tak lama lagi, sekian-sekian ni kan, ataupun lagi besar ke apa, akan lahir lah. Okay. Jadi kita pun jual sekali dengan harga janin tu. Okay. Patutnya katalah 1,200, kita jual 1,300. Sebab apa? 100 tu janin. Kita pun bagi tahu siap-siap kepada pembeli. Hukumnya haram. Hukumnya tak dibenarkan. Kerana nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asabil fahl. Nabi melarang ataupun Nabi SAW, Rasulullah SAW telah melarang daripada jual beli apa-apa yang ada dalam kandungan yang belum pasti dia lahir ataupun tidak. Kan sebabnya kalau untuk korban tu kita kata memang kita nak makan lah, tapi tetap juga dia jadi isu nanti. Mungkin janin tu dah isu rosak ke apa dan sebagainya, maka Nabi tetap tak benarkan walaupun untuk dimakan. Dan juga untuk dijadikan sebagai pemeliharaan kan, ataupun contoh mungkin berapa bulan dia akan lahir, tetap juga Nabi larang kerana tak pasti. Okay, untuk menjaga, sebab tu saya sebut tadi bagus kan, tanya hikmah tadi ialah untuk menjaga kebajikan bagi pembeli, untuk pastikan apa yang dia beli, harga yang dia bayar pastikan dapat. Okay, pastikan betul-betul dapat apa yang dia patut miliki, dia miliki. Bukan ia adalah satu perkara yang tak tahulah, ikut rezeki lah kan. Ikut rezeki lah, kalau ada ni lahir-lahirlah janin ni, kalau tak ada tak boleh ikut gitu. Kan dia mesti jelas, sebab kita beli barang mesti jelas. Kan beli kereta dapat kereta. Kan beli air dapat air, beli barang dapur dapat barang dapur. Ni mana-mana tak tahulah. Bayar lah tak tahu bila dapat. Jadi problem lah, sebab dia jadi isu yang melibatkan isu penipuan, mungkin isu berkait juga dengan tak jelas dan sebagainya berkait dengan perkara ni. Okay? So maksudnya apa-apa jenis haiwan pun kalau jual beli termasuk adalah janin sendiri, kan, maka yang itu tidak diharuskan ataupun tidak dibenarkan kerana jelas Nabi SAW melarang tentang perkara ini. Okay? So ini dua benda yang berkait dengan haiwan ataupun peternakan dan sebagainya untuk kita pastikan. Okey. Okey, saya teruskan soalan.
Tak apa selingan saya ni kan soalan pun okey juga. Okey, macam mana dengan korban secara berhutang? Ada jumlah iklan korban buat pakej ansuran 2-3 bulan, korban dalam sebulan lebih je lagi waktunya payment ansuran tu akan melepasi tarikh korban. Dibolehkan ya? Hujahnya company urus korban tu akan bayar dulu, yang nak buat korban tu dikira berhutang dengan pihak company. Okey, sebenarnya saya terlibat juga dengan banyak isu korban ni. So ini antara benda yang disuarakan, boleh tak buat secara ansuran. Kan ansuran, dan kemudian katalah contoh kita nak buat korban luar negara, katalah luar negara tu 600. So kita bayar 2 bulan, kita start pada Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Kan kita pun bayar. Lepas tu tak cukup lagi 200. So company akan top up kan. So kita berhutang dengan pihak company. So adakah ia dibenarkan ataupun tidak? Jawapannya yes, dibenarkan, diharuskan. Dengan syarat jelas dia punya pembayaran direkod, dan kemudian juga memang company volunteer lah, maksudnya secara sukarela untuk top up tu, dan kemudian boleh dibuat pada tarikh bayaran lebihan tu, ataupun bukan lebihan, bayaran yang tak cukup tu dibuat ketika mana selepas Zulhijjah. Katalah contohnya 12, 18 Zulhijjah ke apa, dibenarkan. Maka hukumnya harus. Kan hukumnya harus. Dia bukan, sebab tu dia lain, kita kena bezakan dengan haji tau. Haji ni istitaah. Dia syarat dia kena mampu. Tapi kalau korban ni maksudnya kita mampu, cuma kena susun duit sikit. Kena susun duit sikit. Maksudnya kena bayar secara ansuran. Kalau ada syarikat korban yang buat macam ni, maka hukumnya adalah harus. Okay. Saya terlibat dengan Fadil Ustaz Dr. Zahrudin. Kita ada buat satu My Infaq. Okay, My Infaq. Kalau nak tengok bolehlah, ada pakej luar negara, ada pakej dalam negara. Tu. Okay. Boleh tengoklah dia punya website dia. Jadi, saya penasihat syariah dia, Dr. Zahrudin sebagai penyelia dan pemantau. So, kita memang buat betul-betul lah kontrak dia kan. Pasal tak? Ada satu isu, okay. Ni pun orang juga sebenarnya tak jelas. Isu ansuran ni okey, tapi dengan syarat kena jelas. On paper betul, aplikasi dia betul, dia punya rekod dia betul, dan kemudian memang betul company untuk volunteer untuk tambah kalau belum cukup pada waktu yang kita sepatutnya bayar. Okay? Maka hukumnya adalah diharuskan. Tapi isunya ialah, yang saya sebut tadi, ini pun tak jelas juga. Sebenarnya, kita wakilkan kepada company, betul tak? Kita wakil, kita bayar tu kepada company. Rupanya, company wakilkan pula kepada pihak lain, NGO ke, orang luar ke apa dan sebagainya. Iaitu dipanggil sebagai at-tawkil al-wakil ghairahu. Maksudnya mewakilkan kepada wakil lain, kita wakilkan kepada NGO ataupun syarikat, maka syarikat wakilkan kepada pihak lain. Sebenarnya 2 kali wakil kat situ. Saya sebut ramai NGO, ramai syarikat-syarikat di luar sana tak menjelaskan secara terperinci tentang perkara ni. Seolah-olah dia yang pergi sembelih. Boleh faham tu? Seolah-olahnya company tu yang pergi, ataupun wakil, ataupun orang dalam company lah yang buat benda tu. Sebenarnya tak, dia pun wakil kepada NGO luar negara, wakil kepada Persatuan Islam luar negara dan sebagainya. Sebab tu kami dekat My Infaq ni kita sebut je lah. Maksudnya korban tuan-tuan dan puan-puan tu, maksudnya boleh jadi kita yang sembelih. Memang ada sebahagian kita akan sembelih dekat kat mana tu? Ada tempat dia dekat Jerutung kan. Okay. So memang di tempat Dr. Zahrudin sini akan sembelih. Tapi kalau dekat luar negara terpaksa kita kata mewakilkan kepada pihak ketiga. Maksudnya jelas. Pelanggan bila dia tahu benda tu, dia jelas. Sebab majoriti para ulama, yang disebut Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, tidak membenarkan kita mewakilkan pula kepada pihak ketiga, melainkan dengan izin dan redha daripada orang yang nak peserta korban tu. Saya nak buat korban, saya wakil kepada syarikat. Jadi syarikat tu dia wakil pada pihak ketiga, melainkan benda tu dengan izin saya. Masalahnya ramai orang tak tahu dan tak jelas. Sebab tu kena jelas, sebab tu dalam kontrak, dalam apa. Sebab korban ni jual beli tau. Kita membeli lembu tu untuk dikorbankan, kita wakil kepada satu pihak. Sebab tu kena jelas kan. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok package apa semua tu, boleh tengok kat situ lah. Okey. So, harus secara ansuran dengan package yang telah pun ditetapkan. Okey. Kalau jual haiwan yang bunting tapi dia wave dan harga tak perlu sangat, tak dia gharar untuk pembeli kan. Okey, kalau dia sekadar sebut ni bunting ni, tapi tak termasuklah harga dia. Contohnya kan, ni saya bagi je lah, tak ada masalah. Ni rezeki lah, kalau ada adalah, tak ada kan. Okey, jadi dia pun bagi. Okey, tak ada isu. Yang jadi isunya ialah dia letakkan harga sekali janin tu. Okey, 100 ke
250 ke 300 ke, yang itu problem. Itu jadi termasuk daripada larangan. Tapi kalau dia hanya sekadar ingatkan, ni ada ni, tapi ikutlah rezeki kan. Kalau lahir lah, tak adalah kira rezeki awak lah. Tapi saya kira ni harga lembu je, harga ibu dia. Contohnya gitu. Kan takkan jantan pula, jantan mana ambil kan. So harga lembu betina tu. Okeylah, tak ada masalah. Kan cuma jangan letakkan harga pada dia punya janin tu sendiri, berapa harga dia. Okey, habis. Okey, kita pergi isu yang kedua. Nanti kalau ada soalan nak Google, hujung nanti kita buka insya-Allah. Okey, yang kedua, pada barang juga kita nak pergi kepada dua transaksi dalam satu jual beli. Yang di pokok belum ada hasil. Ni cantik nanti, bab orang Melayu memang suka pajak. Pajak tu, pajak ni kan, pajak durian, pajak benda semua, pajak pisang, pajak tu, kita nak tengok hukum dia apa. Okey, so see dulu. Dua transaksi dalam satu jual beli. Rasulullah SAW telah melarang dua jual beli dalam satu transaksi jual beli. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nasa'i, hadis ini sahih menurut Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban. Okey, jadi maksudnya dekat sini ialah macam mana? Dia ada berapa situasi? Okey, dua transaksi dalam satu jual beli. Dia disekalikan dua isu, dua akad, dua benda dalam satu jual beli. Okey, contoh gini. Contoh macam ni. Kita beli, katalah contoh kita beli santan. Beli santan. So beli santan tu, kemudian kita beli betul-betul bukan santan. Apa ni namanya, kelapa yang dah diparut tu kan. Belum perah lagi. Belum dapat santan lagi. Jadi kita belilah tu. So kita beli tu, kita balik rumah kita akan perah sendirilah. Okey. Cuma persoalannya, kita syaratkan kepada pembeli, ni, saya susah dekat rumah apa semua ni. Saya ni lah, awak ni kan sekali. Kan syaratkan kepada dia untuk membuat benda tu. Contoh lain. Kita beli kain, kita syaratkan kepada dia untuk buat baju untuk kita. Okey, ada dua situasi Satu kita syaratkan, satu memang ada dalam package. Tu kena beza tu. Contoh, kalau kita beli kain dekat kedai dia, mestilah dia, sebab dia tempat tukang jahit. Jadi dia pun ukur apa semua tu, dia pun jahit kita punya baju. Itu tak ada masalah sebab dia sekali dalam package. Maksudnya sebenarnya bukan kita beli kain pun, kita nak sebenarnya ialah untuk jahitkan baju tu. Kan, untuk supaya jadi baju. Itu sebenarnya. Kan jadi blazer ke, jadi baju kurung ke, jadi cheongsam ke apa-apa lah kan. Jadi itu dia punya asal dia. Tapi hakikat sebenarnya ialah bukan beli kain. Memang sekali beli kain lah, maksudnya kain dia lah kan. Tapi sekali dalam package tu. Cuma yang isu tadi ni, dia tak letakkan benda tu dalam package. Tapi kita suruh dia buat. Kita suruh dia buat. Maksudnya beli kain suruh jahit baju. Kan? Tapi sebenarnya dia jual kain je. Kita pergi kat mana? Section 7 ke apa kan? Tempat-tempat yang famous lah beli kain apa semua kan. Jadi kita pergi tu, kita beli kain je. Tapi kita kata, awak jahit sekali. Yang itu maksudnya, asalnya kita jual beli. Kemudian kita masukkan di jual beli, menjahit sekali. Yang itu antara benda jenis-jenis yang Nabi SAW tidak benarkan kita masukkan dalam jual beli kita dengan package sekali. Kan? Jadi kalau dah memang ada dalam package tak ada isu. Tu kena beza. Yang ada dalam package memang tak ada isu. Tapi tak ada dalam package, kita masukkan add on dalam tu. Itu jadi isu. Okay, contoh lain. Kita jual rumah, kita beli telefon dekat kawan kita. So beli telefon ni, so kita kata dekat kawan kita apa? Okay. Kita kata dekat kawan kita ialah beli telefon dengan syarat. Saya beli telefon daripada awak, dia pula syarat kat kita. Saya pinjam duit pada awak 100. Okay. Jadi tak jelas. Maksudnya yang ni beli, yang ni hutang. So dengan sebab saya membeli ni, saya terpaksa bagi kat awak pinjam 100. Boleh faham tu? Maksudnya kan. Okay. Jadi pembeli penjual. Kan? Penjual tak ada duit. Dia nak jual lah barang dia. So nak jual barang dia tu, so dia katalah dia jual 1,900. Dengan syarat dia kata, awak kena bagi saya pinjam 100. Masa awak kena bagi saya 2,000. Jadi dia macam tak jelas tau. Dia terlentang terbalik. So maksudnya agama kita, Nabi sendiri mengkehendaki yang ini awak kena jelas, selesaikan dulu satu-satu. Okey, yang ni apa? Ni beli. Okey, selesai beli. Lepas tu saya nak pinjam duit awak boleh tak? Boleh. Maksudnya tadi dah selesai dah jual beli. Jual beli dah selesai. Jadi sekarang ni ceritanya pula nak pinjam meminjam pula. Itu tak ada masalah. Tapi kalau awak beli dengan saya 1,900 dengan syarat awak bagi saya 100. So dia bercampur. So dua transaksi, dua keadaan yang ada dalam satu jual beli, maka Nabi tak benarkan. Kan? Contoh lain. Contoh saya bawa banyak contoh supaya kita lebih dekat dan kita lebih faham lagi jenis-jenis yang ada di dalam isu yang Nabi tak benarkan ni. Okey, contoh.
Ni mungkin sensitif sikit dia bawa ya. Trade emas. Okay. Trade emas. Ni pun saya pernah sebutkan dulu bila kita bincang tentang riba. Mungkin dah tak ingat ke apa kan, saya sentuh juga, penting. Trade emas. Trade emas ni, apa isu dia? Isunya ialah kita jual emas. Kita jual emas. Dalam masa yang sama, kita pilih emas dan kemudian kita beli emas. Sedangkan kita punya penjualan tadi tak selesai lagi. Di mana tak selesainya? Duit tak bagi. Okay, kita pergi kedai emas tu, patutnya kita kata contoh dia pun ukur lah kan, masuk mesin desimeter, ukur air, ukur apa semua, lepas tu kena kikih lah, nak tengok ketulinan emas, macam-macam lah, adalah proses dia tu kan. Jadi dia pun pergi dan kemudian pada waktu dia kata okey, dah tolak susut nilai apa benda semua, okey, dapatlah dalam 2,000 contohnya. So bila 2,000 tu, okey, so nilainya 2,000, kita nak beli yang baru. Kita pun pilih tengok berkenan, pulut dakap ke, design lipan ke, apa lah kan. Design daun ketum, macam-macam design lah ada sekarang ni kan, roti ban kan, jenis macam-macam. So pergi tengok kat situ, so berkenan yang ni. Yang ni berapa? Kena tambah 1,200. Maksudnya apa? Tadi 2,000 kan, jadi tambah 1,200. Okey, persoalannya, yang first jual beli ni tak selesai lagi. Duit tak serah, awak cuma tahu nilai je. Kan, kita cuma tahu nilai saja. So nilainya 2,000. So tak selesai lagi. Kemudian pergi kepada isu sini. Kan? Dia ada beberapa isu kat situ. Pertama, tentang isu barang ribawi lah. Yang emas tu barang riba. Yang kena berhati-hati ketika mana jual beli. Itu satu isu lah. Yang kedua, 2 transaksi dalam satu jual beli. Okay. Safqatan fi saqah ataupun bai'atan fi bai'ah. Kan, 2 transaksi dalam satu jual beli. Patutnya macam mana? Kena selesaikan dulu jual beli ni. Patutnya kedai tu kalau betul-betul dia ni, dia bagi duit. Dia bagi duit. Dia bagi kita 2,000, kita pegang, baru kita pilih. Maksudnya yang tadi dah selesai dah. Dah selesai dah isu jual beli kita. Maksudnya kita menjual emas yang lama tadi, emas kita tadi kepada dia, dan kemudian kita pegang duit tu. Okay. Bila dah pegang duit tu, kita pilih emas lah. So pilih apa semua dan tengok apa semua. Okay. Tambah 1,200. Jadi kita bagi dia 3,200 untuk kita membeli emas yang baru. Jadi selesai, nampak tak? Transaksi pertama kita jual emas, transaksi kedua adalah kita membeli emas. Dia terpisah. Persoalannya, tak ada kedai yang buat macam tu. Okay. Pergilah kedai mana-mana ke, Pokong ke, Tome ke, apa lagi, kan, Habib jual, tak Habib apa semua. Kan? Tak ada kedai yang buat macam tu. Kan? Ataupun kita pergi, apa, Emas Anwar, saya je juga pergi kedai emas je. Isteri lah. Isteri. Okay. Jadi maksudnya ialah, di mana isu dia? Di sana kita nak tackle isu tu. Okay. So saya dekat, kalau tuan pasal tadi kan, saya penasihat syariah Koperasi Koputra, kaki tangan pelaburan Bank Muamalat, kami 3 orang. Tuan Haji Rashid dengan Dr. Abdullah, 3-3 ni panel syariah lah. So kita semak, kita buat penilaian. Rupanya ada satu kaedah, satu cara yang kita tak perlu bagi duit. Okay. Tak perlu bagi duit kepada pelanggan. Jadi suka pula perompak-perompak. Bagus kedai ni kan, bagi duit, keluar duit, bagi duit, memang sukalah perompak kan. Selain pada merompak kedai, dia boleh merompak orang-orang kat dalam tu kan. Jadi benda tu kita taklif ni maksudnya kita samakan dia seperti mana voucher buku. Okay. So voucher buku ni dia apa? Voucher buku ni dia memang duit. Kita pergi kedai buku, kita bagi voucher tu memang dapat duit. Dan dapat buku. Kan? Dia mengambil alih tempat duit. Jadi dia seolah-olah macam duit lah sebenarnya. Okay. Jadi kita buat, maksudnya nanti bila kita jual tu, bila kita jual emas tu, kita gunakan satu transaksi jual beli. Kalau kita kata transaksi jual beli tu dah cukup untuk menyatakan kita jual beli dengan keluar resit, tak cukup. Sebab itu baru berlaku jual beli. Barangnya tak serah lagi, duitnya tak serah lagi. Maka kita buat satu lagi, kita keluarkan. Maksudnya dekat bawah tu nanti harga 2,000 tu dia sah sebagai voucher digunakan di dalam kedai ini sahaja. Okey, maksudnya voucher tu kita pecah pada 2 lah. Maksudnya yang ni dia punya resit, bawah resit tu bersekali dia voucher. So yang tu double. Kita sekalikan. Cuma dia boleh siap lah. Okay. So bila keluarkan macam tu, so voucher tu lah ambil alih tempat duit dan sah digunakan hanya dalam kedai. Macam mana kita buat voucher buku. Maka dengan cara macam tu lebih baik, lebih bagus supaya seolah-olahnya voucher tu, contoh, dia pilih kan. Dia pun pilih. Tak ada yang berkenan lah bang. Tak ada yang berkenan kan. Jadi, tapi emas saja. Emas tu saya rasa saya jual je lah kot. Okay. Dia pun pergi. Kan. Lepas tu tengok balik. So dia serahkan je voucher tu. 2,000. Maka nanti dia bagi duit 2,000. Jadi voucher tu sangat penting.
untuk kita faham dan kita jelas bahawa ia mengambil alih tempat duit. Daripada duit bagi 2,000 ni nak pegang, nak apa, nak masuk, nanti orang perhati, orang tengok apa, voucher tu. Kan? Tapi bukan tak banyak. Tak ada lagi kedai emas yang praktis macam tu, melainkan satu kedai je lah. Itu kedai Koperasi Komputra, ada 4-5 cawangan tu. Okay? So kita nak pastikan benda tu patuh syariah supaya jelas jual beli ni dah berlaku dekat sini. Dan masa yang sama awak boleh pilih emas ni dengan voucher yang awak ada seolah-olah pegang duit tadi, dan kemudian boleh tambah duit dan beli emas yang baru. Kan? Benda tu memang sukar untuk praktis, tapi kita boleh buat sebab dia sistem je. Kita tukar sistem. Kita tukar dia punya resip tu, tambah satu lagi ialah dengan dia punya resip pemilikan. Maksudnya voucher buku, voucher tu sendiri. Kan? Voucher duit tu. Jadi di situlah dia punya isu yang kita kena tackle dan menjadikan supaya tak termasuk dalam larangan yang Nabi sebut 2 transaksi dalam satu jual beli. Dia ceritanya pun tak jelas. Ceritanya siapa yang beli, siapa yang jual. Berakhir ke belum? Sebab kita kata ada majlis akad. Okay, majlis akad ni maksudnya mestilah satu akad jual beli itu berakhir. Yang ni tak berakhir lagi, kemudian awak ada pilih emas baru. Di situlah jadi isu yang sangat besar tentang perkara ini. Dan sebelum ni siapa yang buat, kita kata termasuk daripada larangan hadis ni. Termasuk dalam larangan hadis ni. Maka nak tak nak, kalau dia nak beli emas tu sendiri, memang dia kena sebutlah kepada paling kurang lah kepada pelanggan tu, kepada penjual emas tu, saya nak pegang duit dulu. Saya pegang dulu duit tu. Kalau dia tak reti lah kalau nak lagi. Kalau sebab tu saya minta maaf sebut lah. Ada saya baca statement dulu. Dia kata, saya orang Islam. Saya jual beli emas. Jadi patuh syariah lah sebab saya Islam. Rupanya banyaklah benda-benda yang tak patuh syariah walaupun Islam. Kan? Dia bukan cerita je tentang Islam. Ceritanya tentang isu transaksi, muamalat apa semua tu yang kita perlu sangat perhatikan. Okay. Jadi adakah kira berdosa kalau kita termasuk dalam isu tu? Kita kata ini adalah larangan tapi dia bukan larangan yang tegas lah. Larangan yang menjadikan haram berdosa masuk neraka, bukan. Tapi dia satu larangan yang Nabi tak bagi, yang kita dapat elak, kita kena elakkan. Kerana dia satu perkara yang perlu kita jelas tentang isu ni. Okay. So saya tengok soalan dulu. Seperti biasa. Ada beberapa isu ni. Beli seluar. Dulu pernah buat macam tu, trade in emas. Macam mana Ustaz selain kena bertaubat? Okay. Jadi kita kata isu ni kalau boleh lah kita pergi trade in tu, kita cakap kat kedai tu. Kan? Asalnya boleh terima kot, kita ambil duit dulu. Saya akan beli kat sini. Kan? Bukan saya ambil duit saya lari kan. Saya akan beli kat sini. Kan? Saya dah tengok dah tadi ada yang berkenaan. Cumanya saya nak ambil duit. Sebab dari sudut kepatuhan syariah, supaya selesai satu transaksi, habis akad dia, masuk transaksi yang kedua, kita membeli pula. Itu dia punya konsep. Kalau dia faham benda tu, dia okey, maka lebih baik. Kalau tak, kita kena pergi kedai-kedai lain lah kot yang mungkin boleh ada toleransi tentang bagi duit dulu kat kita. Kan bukan kita nak lari, tu memang emas dah dekat dia lah. Itu kan nak menipu, emas dah dekat dia. Jadi kita cuma pegang duit sekejap, kan bila pilih dan kemudian kita serahkan balik supaya mudah benda tu selesai. Okey. Beli seluar kemudian minta servis after, tapi bayar sekali di cashier kemudian walaupun asalnya nak beli seluar saja kira 2 transaksi ke Ustaz. Okey, kalau memang dia memang dah sedia dah kat situ. Dia memang sedia. Kalau dia ni asalnya dia tukang jahit, dia tak ada kaitan dengan nak alter ke apa kan. Jadi di situ kita memang membeli seluar saja. Tapi memang dah ada package, maksudnya siapa nak yang tadi beli nanti bayar sekali. Contoh alter tu RM10 kan, harga tu RM40. Jadi kita kena bayar RM50 lah. Memang dah ada dalam package. Tu tak ada isu. Sebab ada dalam package. Maksud kita sendiri je nak ataupun tidak. Tapi kalau dia ni tukang jahit, tapi dia kata, awak tolong alter sekali lah saya punya ni. Yang tu tak boleh lah. Sebab dia tukang jahit, dia bukan tukang alter kan. Jadi kita kata, kalau dah memang ada dalam package, dia ada sekali, kita je nak buat ke tak, itu terpulang pada kita dan kita bayar sekali, tak termasuk daripada larangan tadi. Okey. Okey. Biasa banyak yang berkenan tu pula lebih mahal lagi. Tu biasa tu. Jarang yang kurang lagi. Dia mesti up lagi. Kan? Okay? Kalau daripada 3,000 mesti yang lebih. Kan? Cuma itulah saya nasihatkan juga kepada perempuan. Memang seronok beli emas, tapi kalau kita nak simpan untuk nak naik harga, memang tak naik harga, tolak susuk nilai lagi, spread dia tu pun agak tinggi apa semua dan sebagainya. Yang bagusnya selain daripada emas tu, belilah yang gold bar tu 1 gram tu, itu nak jual pun silap-silap boleh lebih tinggi lagi. Kan, beli yang gold bar 1 gram, 1 gram itu pun kalau ada peminat kumpul yang tu juga kan. Yang kemas ni kita nak pakai, yang tu kita nak melabur, kita nak simpan kan. Dan silap-silap kalau kita pandai main, kita pandai proses benda tu kan,
kita boleh dapat dengan harga yang biasa-biasa, boleh jual dengan harga yang sikit lebih tinggi kan. Seminggu beli pun dah harga, dia bukan ikut harga emas, dia ikut willing buyer, willing seller kan. Contohnya gini, public okay, kita beli kan, contoh kalau siapa minat tu yang gambar agung yang sebelum ni, gambar agung tu dia jual sampai, saya pernah jumpa 650 pada 1 gram, 1 gram, tapi sebab gambar agung tu kan, dia warna kuning gitu kan, orang jual. Sekarang ni harga dia murah sikit kan, ada yang jual 400, 390 apa semua. So kalau tuan-tuan ada duit, boleh tunggu sikit masa lagi, orang jual beli kan. Kena pandai juga tu, kena tengok, sebab biasanya orang tanya, ni sebenarnya jual beli kad ke jual beli emas? Kan? Sebab dia ada sentimental value dia pada kad-kad tertentu kan. Contoh kad harga batik, kad pejabat pos, kad apa benda semua tu, dia ada sentimental value dia dan harga dia tak ikut harga emas. Itu memang tak ikut harga emas dah. Walaupun harga emas 300 hari ni, mungkin orang jual 350. Ya itu kalau betul-betul nak ni lah kan, boleh jual beli, boleh study, boleh tengok balik lah kan. Mungkin ada juga agent public go ke, tak tahulah kan, atau apa semua. So kalau benda-benda macam tu lebih bagus. Selain daripada barang kemas memang nak pakai, itu tak ada masalah. Tapi yang kita nak buat pelaburan ni, okay, itu dia punya konsep. Okay, kemudian bagaimana dengan hukum jual beli kereta lama tukar kereta baru? Okay. Yang ini pun pada asalnya adakah berlaku dua transaksi dan kan, sebab macam emas tadi, saya beli saya jual kan, ataupun saya jual emas yang lama, kita nak beli emas yang baru. Trade in lah, kereta pun trade in juga. Okay. So isu pertama, dia tak ada isu riba kat situ sebab dia adalah kereta, dia bukan emas. Okay. Sebab kalau kita emas tadi, kita pegang pada pendapat majoriti para ulama semua lah kan, Imam Malik, Imam sebenarnya 4 mazhab mengharamkan jual beli emas sama ada perhiasan ataupun bukan secara bertangguh. Tadi tangguh lah, maksud dia tak serah balik duit, patutnya ke serah duit kan. Kemudian kita pula pergi transaksi yang kedua kan, itu termasuk dalam unsur riba. Okey, bagi kereta dia tak ada unsur riba sebab kereta bukan termasuk daripada barang ribawi kan. Emas tu memang yang Nabi sebut jelas dia termasuk daripada barang ribawi. Okey, itu satu isu, maksudnya dia tak terlibat dengan apa-apa riba, melainkan kalau dia buat financing tu dengan bank riba lah. Dia buat insurans tu bukan takaful, maka dia jadi riba. Sebab tu saya kata trade in kereta ke jual kereta, pertama financing, kita punya hutang mesti dengan bank Islam. Mana-mana bank Islam, bukan bank Islam Malaysia Berhad, mana-mana bank Islam, Muamalat ke, Afin Islamic Bank ke, CMB ke apa dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, pastikan insurans bukan insurans. Maksudnya takaful. Ambil takaful kan, etika kan, dan seterusnya. Okey, so itu satu. Okey, yang kedua, isu trade in tadi. Adakah termasuk daripada larangan itu? Okey, so kita trade in, kalau kita tengok kan, kita perhati betul-betul, dia sebenarnya dia akan berlaku satu-satu tu. Contoh, kita trade in kereta. So kita pun pergilah andaikan harga kereta tu, ada perawat dia akan tengok ke, pergi custom ke apa semua, dia akan check, dia akan tengok apa semua. Okey, nilai kereta 30,000. Okey, nilai kereta 30,000. Maksudnya kita kena jual dulu kereta tu, kemudian masuk, kalau custom tu tempoh 24 jam. Saya tahulah, saya pernah buat trade in kereta kan. So dalam tempoh 24 jam tu, duit tu dah dapat duit, maksud kita dah jual dengan custom tu, kita punya kereta, dapat duit tu, baru kita bayar kepada kereta yang baru kita nak tadi tu. Okay. Maksudnya dia memang terpisah transaksi tu. Okay. So maksudnya andainya dia punya konsep itu, ini saya cerita kalau custom lah. Kalau yang lain itu mungkin dia ada isu apa-apa dan sebagainya, tapi kalau custom bagus. Maksudnya kita, dan harga dia pun lebih tinggi sikit daripada kita tolak-tolak macam tu. Okay. Okay. So maksudnya kita beli. Ustaz, ya. Ustaz boleh tanya? Ujung sikit boleh? Okey. Okay. Nanti mak okay, Puan Anis, nanti ujung sikit insyaAllah. Okay. So maksudnya kita membeli, kita jual dulu dan harga tu kita ambil untuk down payment kereta baru. Kan, jadi dia tak termasuk daripada dua transaksi dalam satu jual beli. Cuma kita kata sebab benda tu memang jelas dah berlaku, habis jual beli kat situ, kereta lama, baru ambil dia punya duit sebagai deposit ataupun untuk kita membeli kereta yang lain. Itulah konsep yang sepatutnya yang diguna pakai di kedai-kedai untuk used car ke ataupun untuk kereta baru dan sebagainya. Itu lebih bagus. Okay. Saya setuju beli bar saja. Okey, pekedai emas, Islam kena lebih faham, kena bagi pindahan duit ke akaun kita dulu untuk dari kita lah ya, atau boleh auto saja dalam akad. Pekedai emas kena lebih faham, kena buat pindahan duit ke akaun kita dulu. Okey, ini kalau melalui online apa semua ni, untuk beli dari kita atau boleh dalam akad saja. Okey, sebenarnya kalau contoh dia akan pindah kepada kita,
Kalau guna transaksi pindah lah. Kalau guna cash lah. Okay. Kalau cash tadi lebih baik terus dapat lah kan. Okay. Tapi kalau pindah, okay. Kalau pindah, maksudnya ke dalam akaun kita. Katalah 2,000 tadi dia pun pindah kepada akaun kita kan. Jadi waktu tu kita kata telah berlaku pindahan, yes, telah berlaku lah. Okay. So telah berlaku pindahan, kita pun tengok ada duit tu. So tinggal kita saja nak pilih apa semua, itu juga bagus. Yang penting, tak kira sama melalui by hand, over the counter, ataupun kita menggunakan khidmat tadi, dia bayar dekat kita melalui transfer ataupun sebagainya. Itu pun hukumnya harus dibenarkan. Itu lebih baik. Cuma itulah dia isunya, dia orang ada cost transfer, dia punya perkhidmatan tu kena bayar apa semua. Adalah beberapa benda isu tu menjadikan dia mungkin susah nak transfer kat kita. Okay, susah nak transfer kat kita. Kalau ada kedai buat macam tu, it's okay, tak ada masalah. Maksudnya boleh by hand, boleh melalui transfer. Cuma isunya ialah kita kata yang lebih memudahkannya adalah boleh guna voucher tadi. Itu lebih baik, itu lebih bagus lah. Okay. Ustaz, kalau kita minta as receipt yang kita trade tu boleh ke bukan voucher? Okay. Sebenarnya dia isunya ialah kita kena jelas resit pembelian kita beli. Kena faham betul-betul? Resit pembelian kita beli. Mana serahan benda yang kita beli? Ataupun contoh, resit jualan adalah resit jualan, harga apa semua tu. Tapi mana benda yang diserahkan sebagai harga jual beli tu? Maksudnya benda yang dijual beli. Patutnya kita sebut tadi ialah resit satu isu. Harga apa semua tu dalam resit satu isu. Tapi dia ialah apa yang menunjukkan bahawa dia adalah satu serahan pemilikan. Barang tu kita dah dapat. Maka sebab tu saya kata memang dia kena asingkan, yang tu resit pembelian, yang ni resit pemilikan. Resit pemilikan tu apa? Voucher tadi yang di bawah dia. Dengan ini voucher, dia kena jelas dengan ini adalah voucher sah digunakan dalam kedai ni apa. Dia akan sebut macam tu dengan nilai sekian-sekian. Contohnya. Maksudnya ini resit pembelian, yang ini adalah voucher. Itu lebih baik. Kalau kita kata sebagai resit saja, sebenarnya dia hanya berlaku jual beli, yes berlaku, tapi di manakah duit ataupun harga barang yang kita miliki tadi tu, yang patut kita dapat. 2,000 tadi tu. Dia tak boleh sekalikan antara harga tu, itulah harga, itulah resit pemilikan, itulah resit pembelian ataupun penjualan. Tak boleh. Tapi kalau diasingkan sekali, maksudnya sekali tak apa, tapi boleh siap, boleh potong. Ni sekali kan. Jadi itu adalah lebih baik. Okey. Selalu mereka counter je balik dengan value. Itulah kan. Jika lambat proses transfer dari kedai hingga 3 jam baru masuk akaun, tak apa ke? Okey, sepatutnya kedai itu dia kena faham betul-betul lah. Okay, faham betul-betul dia berlaku dekat situ, walaupun saya kata ada pandangan Imam Malik menyatakan bahawa 2+1. Maksudnya 2 hari tempoh bekerja. 2 hari tempoh bekerja tu adalah paling lewat, tapi bukan sengaja tau. Contoh, kita beli dekat mana-mana, so melalui proses transfer tu guna contohnya kad kredit Islamik. So kad kredit Islamik mungkin lambat sikit masa tempoh dia. So masuk dalam akaun kita tu dalam tempoh-tempoh masa tertentu lah. Mungkin ambil 4 jam, 5 jam ke ataupun mungkin tempoh sehari ke apa. Maka hukumnya harus sebab dia buat benda tu terus. Dia buat terus. Maksudnya terus tu macam mana? Bila kita beli tu terus, maksudnya yang patuh syariah lah. Dia buat terus tapi proses dengan bank. Proses dengan bank pun semua tu dan sebagainya. Bank bukan ambil tahu kamu jual beli emas ke apa ke tak. Bank adalah tempat kita urusan niaga duit lah. Transfer pun transfer. Tapi orang yang penjual tu, dia segera transfer. Tapi ambil masa 3, itu tak termasuk dalam riba. Itu tak termasuk dalam deferred, tak termasuk dalam lewat ataupun bertangguh. Okay. Tapi yang bertangguhnya bila? Contoh kita beli sekarang, dia saja lewat-lewatkan. Biarlah 3 jam lagi ke, lepas rehat lah kot baru transfer customer ni semua. Dia tak faham tentang isu syariah, maka dia pun transfer lepas. Berlaku riba di pihak dia. Dia yang melewatkan benda tu. Adapun kita tak termasuk. Kan? Tapi kalau kita tahu dia memang akan lewat, maka kita jangan bersubahat lah. Kan? Cuma inilah isu yang berlaku, sebab tu saya kata saya pun banyak sebut benda-benda ni kena sedarkan kedai-kedai emas ni untuk faham tentang benda ni, sebab proses trading ni dia ada 2 perkara kat situ, 2 isu kena jaga. Satu isu tentang riba tadi tu, berlaku pertangguhan. Yang kedua isu 2 transaksi dalam satu jual beli. Kan? Itu benda yang perlu sangat-sangat diperhatikan. Okey, kita teruskan lagi sikit. Okay, itu habislah tentang emas tu. Sonok lah tentang emas. Sebab kita beli, kita jual apa semua. Okey, pokok belum ada hasil. Ni cerita tentang pajak. Orang Melayu punya pajak memang suka memajak kebun getah, kebun salak, kebun apalah, asalkan ada kebun kan. Okey, hadis Ibn Umar, Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang daripada menjual buah-buahan sehingga betul-betul masak,
larangan itu ditujukan kepada penjual dan juga pembeli. Okey, larang jual beli buah. Habis tu beli mangga muda macam mana? Yang jual kat tepi jalan kan beli mangga muda, nak buat jeruk ke, nak buat apa ke, tu macam mana pula. Okey, so kita detailkan. Pertama, dia ada berapa isu dekat sini. Okey. Pajak pokok yang belum ada hasil. Itu isu pertama. Pajak pokok yang belum ada hasil. Jadi, katalah contoh musangking ke kan. Musangking tu umur 3 tahun. Pokok musangking. Biasanya 5 ke 6 tahun baru dia berbuah. Paling cepat 4 tahun. Itu pun 2 biji je kot ada buah. Okay. Itu pun hasil. Kan? Cumanya kita kata, mungkin 5 ke 6 tahun baru betul dah. Kita umur 3 tahun, kita dah pajak. So, kita pajak. Kita pajak apa? Kita pajak secara, katalah contoh 10 ekar. Kan bayaran dia katalah setahun berapa? 10,000 ke 20,000 kan? Contohlah. Okay. So, kita pun bayar. Tahun pertama kita pajak, tak ada hasil. Maksudnya tahun keempat tu sepokok pun tak berbuah, kena pula musim panas. Kan buah pula, lepas tu tiba hujan, habis semua dia punya, kalau ada bunga pun habis gugur apa semua kan. Dia adalah sensitif dia durian ni. Okey, lepas tu tahun ke-5 tengok adalah hasil sikit. Jadi maksudnya hasil sikit tak cover lah 10,000 secara total bayar pajak 10 tahun tu. Mungkinlah dapat 5,000 baru. Masuk tahun ke-6 baru betul-betul ada hasil. Dapatlah 20,000 ke 40,000 dan seterusnya. Dia pajak 10 tahun ke 20 tahun macam tu kan, 15 tahun. Okey. So, dekat sini ialah isunya tahun yang dia tak dapat tau. Sedangkan dia bayar 10,000. Maka di situ kita tengok mazhab Syafi'i dan kebanyakan di kalangan para ulama, majoriti juga, tidak membenarkan pajak yang seperti itu kerana awak pajak pokok dan pokok tidak ada hasil seperti mana yang kita sebutkan tadi. So Nabi sebut tu. Maksudnya ceritanya ialah hatta yablu salah, kata Nabi, sehingga kamu nampak bahawa pokok tu akan ada hasil. Kan? Jadi maksudnya pajak kepada pokok yang belum tentu ada hasil, maka iaitu mazhab Syafi'i memang tak benarkan. Memang tak benarkan. Sebab kita nak hasil. Kita nak hasil dan hasil tu akan cover balik kita punya bayaran tahunan tu, bayaran bulan tahunan tu. Kan maksudnya kita punya pajak 10,000 yang kita bayar tu. Tapi tak cover sebab tak ada hasil. Silap-silap kita kena keluar duit lagi dengan racun, dengan kes tu nak kena apa semua dan sebagainya kan. This is tu isu dia. Okay, jadi Nabi larang secara total dan itu pegangan pada mazhab Syafi'i. Masalah ramai orang buat. Kan kebun getah baru 3 tahun, 3 tahun 4 tahun boleh kot getah, 5 tahun kot kan. Jadi tahun ketiga dah pajak dah. Bukan boleh menoreh lagi, tak ada hasil lagi. Tapi sebabkan nak cepat, pajak dulu. Kan dah bayar 5,000, 10,000. Jadi kita kata benda-benda ni, benda yang Nabi tak benar kan. Tapi ramai orang buat. Kena timbulkan kesedaran. Saya selalu sebut ni dekat mana tempat pun. Supaya orang jelas tentang muamalat ni, ada benda yang kadang-kadang kita nampak macam biasa-biasa je, okey je. Tapi hakikatnya termasuk daripada apa yang Nabi larang. Okey, tu satu. Isu yang kedua, ialah pokok tu dah ada buah. Okay. Pokok tu dah ada buah. Buah pula muda. Contoh kan. Contohlah mangga ke apa kan. Harum manis jarang orang buat jeruk, orang makan masak lah kan. Mana ada punya jeruk harum manis, ada ke? Tak ada kan. Jadi nak ceritanya ialah mangga tu mangga muda, mangga keruk-keruk kita panggil tu kan. Kan jenis-jenis dia tu ada jenis mangga susu lah apa macam-macam kan. Jadi kita pun beli tu adalah untuk buat jeruk. Kita pun beli 1 tan, 2 tan. Adakah dibenarkan? Jawapannya dibenarkan. Imam Malik dan sebagai ulama membenarkan sebab kita beli buah tu walaupun belum masak, kita nak gunakan dia ialah ketika belum masak. Mana ada orang buat jeruk dah masak kan? Jadi maksudnya belum masak. Memang nak digunakan dia adalah ketika belum masak, nak buat jeruk apa semua tu. Ataupun nak makan potong kan dan sebagainya. Maka hukumnya diharuskan. Kan? Sebab kita membeli satu benda, buah ada tak? Buah ada. Kita dapat tak buah? Dapat. Kita dapat tak manfaatkan buah tu buat jeruk? Dapat. Maka hukumnya harus. Okay. Itu benda yang perlu kita perhatikan. Sebab ada orang, bila dia pakai hadis ni, dia tak jelas. Dia kata, kalau macam tu, yang muda-muda tak boleh beli lagi. Kelapa muda pun orang jual sekarang ni. Habis kena tunggu masak kan. Orang minum kelapa muda, mana ada minum kelapa tua kan. Jadi di situ ceritanya ialah, benda yang boleh dimanfaatkan ketika dia muda tu, maka boleh dimanfaatkan, boleh dijual beli, maka hukumnya harus sebab masyarakat telah pun secara uruf, secara adat kita, memang orang minum kelapa muda, memang ada orang makan jeruk ataupun mangga muda. Maka tidak jadi masalah. Okey, itu isu yang kedua. Jelas maksud tadi pokok saja yang belum ada hasil. Yang kedua, buah yang muda. Yang ketiga, buah yang hampir masak. Di dekat Madinah, sahabat-sahabat ni ada yang pajak buah kurma. Bukan pokok kurma, buah kurma. Maksudnya bila mereka pergi kat kebun-kebun tu, mereka tengok dah macam nak masak. Nabi sebut dalam hadis Bukhari, hadis sahih, kalau anggur tu dia dah macam ada kuning-kuning sikit daripada hijau kan. Kalau ungu tu dia dah masuk warna kehitam-hitaman sikit. Nabi sebut tu kan.
yabdu salihah, sehinggalah nampak jelas kematangannya tu Nabi sebut. Dan maksud dah hampir nak masak. Maka pada waktu itu Nabi sebut barulah betul-betul pajak pada buah ataupun pokok tu baru dibenarkan dengan sebab hasil tu dah nampak, dah jelas. Yang tu baru Nabi benar, hampir nak masak. Maksudnya nanti berapa tan? Katalah 10 tan ke 20 tan ke apa semua dan sebagainya. Sebab buah ni bermusim kan. Jadi dia pajak tu pada buah, bukan pada pokok. So bila dah ada dapat hasil apa semua, dapatlah 4 tan, 5 tan, dia pun bayar. Yes, sebab dia bayar pada tan dia dan apa yang dia dapat. Jelas buah yang dia dapat, jelas jenis yang dia dapat apa semua. Maka yang tu sebenarnya yang betul-betul Nabi SAW haruskan ketika mana kita nak memanjat ataupun nak membeli buah-buah yang hampir telah masak. Ni tak kira buah rambutan ke, buah manggis ke, buah apa-apa jenis buah-buah yang ada lah. Kan? Contoh kita kata buah manggis. Manggis tu mungkin panjang sikit masa dia, mungkin 2 minggu ke sebulan ke macam tu kan. So dia masak berperingkat-peringkat ke apa, mungkin kita pajak tu sebulan, pajak buah lah. Pajak buah tu maksudnya apa? Bukan pajak pokok tu. Pajak buah, kita bayar dulu contohnya 10,000, kan? Kebun berapa 5 ekar, buah manggis saja. Kita bayar tu atas dasar kita dapat buah. Nampak tu? Dia tak ada ghara, tak ada penipuan, tak ada unsur ketidakjelasan apa semua sebab kita bayar memang untuk mendapatkan buah. Kan? Maksudnya pajak buah. Pajak kebun sebulan kerana timbangan apa yang dibayar itu adalah pada harga buah. 1 tan, 2 tan, 3 tan dan sebagainya, maka hukumnya harus. Supaya Nabi SAW tahu benda ni akan berlaku sampai bila-bila pun, dan Nabi tak nak ada unsur penipuan, beli pokok tapi belum ada buah, kan? Contohnya, beli benda-benda yang tak boleh dimanfaatkan, tak ada hasil. Maka macam mana? Kan? Melainkan tanah tu, kita beli tanah kosong, itu atas kita lah. Kalau kita malas, tahun tu 5 tahun pun tak ada hasil lagi. Kalau kita malas, tapi ceritanya kita dah beli tanah. Kita dah beli tanah tu kan. Jadi itu atas kita. Yang ni ceritanya kita bukan beli tanah, kita pokok yang belum ada hasil, pajak. Jadi itu antara isu yang perlu kita perhatikan. Kalau beli bukan pajak, itu hukum harus. Sebab kita memang kita beli tanah dengan pokok semua sekali. Ada hasil adalah, tak ada tak adalah. Kalau itu sebab ramai juga orang jual sekarang ni, orang jual tapi mahal lah, juta-juta juga kan. Kena ada musangki, mana tak mahalnya. Tanam pula macam-macam kan. Benda pelik-pelik, harum manis ke apa ke. Jadi dia pun jual. Jadi jual tu betul-betul jual milik kita. Itu tak ada masalah. Sebab itu atas harga tanah. Bukan harga bayaran secara bulan, tahunan ke kita pajak, tak ada, harga tanah. Okay. Itu isu yang ketiga. Tadi pajak pokok, buah muda, buah masak. Yang ketiga, yang keempat, tanah sendiri kita pajak. Okay. Pajak tanah. Hasil tak ada. Pokok hutan lah banyak. Jadi kita kena ni apa semua, kita pajak berapa? Katalah contohnya 3,000, 5,000 setahun. Kita bayar. Pajak apa? Tanah. Hukumnya harus. Hukumnya harus. Kerana apa? Kita pajak tanah, dia atas kita. Kalau kita nak buat kebun, sayur ke apa, lagi cepat dapat hasil, kita dapat. Kalau kita nak tanam pokok, mungkin hasil lewat, pokok durian ke apa ke, lewat atas kita. Kan? Jadi semua itu termasuk daripada kreativiti kita sebagai pekebun yang kita pajak tu. Sebab kita asalnya pajak tanah. Bukan pajak pokok, bukan pajak apa, bukan pajak buah, pajak apa. Kan? Jadi kita pajak tanah. Kalau kita rajin, dapat hasil cepat. Kan? Nenas contoh. Tanam MD2. MD2. Tapi tak berbaloi sebenarnya. Kalau setakat seekar tak payahlah. Tak balik modal. Kena makan dengan monyet lagi. Lepas tu dengan ubat-ubat dia apa lagi. Tapi kalau 20 ekar, 30 ekar okey. Jadi pajak tanah. Kita buat nenas. Kita buat apa. Jadi itu semua dia adalah benda-benda yang kita kena perhati betul-betul. 4 keadaan tadi. Pajak pokok ke, pajak tanah ke, pajak buah muda ke, pajak buah masak. Okay. So itu ada isu-isu yang berbeza, yang ada hukum-hukum yang berbeza. Okey. So ada persoalan biasa kedai emas akan ikut pajak pokok yang dulu selalu buat. Okay. Yang jual emas pun tak boleh nak praktis lagi. Jualan dusun. Itu belum lagi jual beli emas online. Kan? Yang gold bar tadi, ramai orang beli online. Kan? Dalam grup-grup apa semua, dia orang post COD apa semua tu. Itu banyak isu-isu riba apa semua kena tengok. Kalau betul cara kaedah dia ambil deposit, ansuran ke apa, ada cara dia, maka hukumnya harus. Tapi kalau tak betul, maka dia boleh jadi riba. Sewa tanah. Okey. Kemudian, bersumpah dalam berniaga dan seangkatan dengannya. Ni habis-habis ni semua bab-bab barang lah. Okay. Rasulullah SAW bersabda, sebelum tu tadi kena ingat pokok ni dia ada 4 jenis. Maksudnya kalau pajak pokok haram, mazhab Syafi'i tak benarkan, belum ada hasil. Pajak buah muda harus dengan sebab manfaatkan buah muda tu. Kemudian pajak buah masak harus sebab dah kira tan kira apa pada buah, bukan pada pokok, pada apa dan sebagainya. Yang keempat, pajak tanah harus sebab memang tanah.
kita yang usahakan. Nak buat cili, ketigasi ke apa kan dan sebagainya, itu kita sendiri yang usahakan. Okay. Kemudian bersumpah dalam berniaga dan zakat ni sangat penting. Ini produk memang dijamin. Sekian. So Rasulullah SAW bersabda, al-hilfu ataupun al-halifu munaffiqatun lisila mumhiqatun li barakah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih, bersumpah itu memang melariskan barang dagangan tetapi dia menghilangkan keberkatan. Okay. Kalau ikut sumpahan orang Arab dulu, dia orang memang sumpah. Kan, wallahi hadha syai'un jayyid, hadha badai' jayyid, yang dikatakan. Demi Allah, barang ni bagus. Kan, demi Allah benda ni bagus kan. Jadi orang Arab memang suka bersumpah. Sampai sekarang pun mereka bersumpah. Nak menunjukkan barang dia bagus. Kadang-kadang benda tu tak ada dekat kedai dia pun dia bersumpah. Memang Arab suka sangat bersumpah. Kan, budak-budak Melayu kita yang belajar dekat Arab pun kadang ikut bersumpah. Kan, pergi beli apa? Beli bawang. Kata ya ammi fi basal kan, apa yang ma'alim kan, orang tukang kedai ada bawang kan. Lepas tu kita dia berkata wallahi ma fi basal, demi Allah bawang habis. Tak payah sumpah pun, cakap habis je lah. Jadi orang Melayu kita, budak-budak kita pun kadang suka wallahi ya syekh kan, demi Allah weh kan, macam tu kan. Jadi kita kata sumpah tu dah main satu benda yang dipraktikkan. Cuma kita kata dalam isu sumpah al-aiman wan nuzur ni, sumpah dengan nazar ni, sumpah ni ada beberapa kategori. Satu, memang dia niat memang sungguh bersumpah. Yang kedua, dia sebut nama Allah, wallahi kan, billahi tallahi, tapi bukan niat bersumpah. Dia ada perbincangan fiqh pula dekat situ. Cuma saya nak fokusnya pada isu meniaga ni. Okay. Kalau kita parti pada hari ni, tak adalah orang bersumpah. Demi Allah, barang ni bagus, apa semua ni. Tapi sebenarnya, dalam konteks moden, apa-apa jaminan yang menunjukkan barang dia ni sekian-sekian, dia tanggung ke, dia apa ke dan sebagainya, maka itu termasuk dalam bentuk moden dikategorikan sebagai bersumpah. Contoh, siapa yang makan saya punya ubat ni, saya jamin semua penyakit dia sembuh kecuali mati. Semua penyakit dia sembuh. Jantung ke, sakit gigi ke, kan, kancing gigi ke, sawan ke, semua sembuh. Kan? Jadi dia jamin. Saya jamin produk ni sekian. Kan? Jadi menjamin tu termasuk dalam kategori bersumpah walaupun tak sebut nama Allah. Kan? Sebab sumpah ni bukan semesti demi Allah. Itu kalau sumpah yang kita kata di mahkamah ke apa tu memanglah demi Allah untuk membuktikan kita punya apa, mengelakkan diri kita daripada terjatuh fitnah, kita bersumpah demi Allah saya tak buat kan. Itu iyalah. Tapi ini dalam jual beli. Sebab menjamin sesuatu, garanti. Siapa makan saya punya ubat ni garanti sekian-sekian. Itu akan termasuk daripada benda yang boleh melariskan jual beli. Betul Nabi sebut ni. Barang laku. Kan dia sebut ni barang ni sangat bagus, sungguh puji-puji. Tapi yang saya kesalkan, kadang-kadang tu dia orang tak sebut kesan sampai dengan efek pada barang. Contoh kalau makan ubat ni nanti akan rasa mengantuk ke apa ke, pening-pening sikit ke apa, tak dia akan sebut kan. Kalau ubat-ubat hospital dia akan sebut, maka nanti kalau makan lebih akan apa kan, akan mengantuk pun, akan hilang fokus, dia akan sebut kan. Jadi kita kata sebab tu pentinglah untuk kita berurus niaga, kita jual barang-barang kan. Dulu isteri saya ada terlibat dengan, bukan terlibat termasuk benda jahat, bukan. Maksudnya dia buat jual beli suplemen, adalah barang semua tu. Lepas tu berapa hari lepas tu dia berhenti. Sebab dia kata dia tersilap, dia kata kan, jual benda-benda yang sebenarnya banyak gula, merosakkan lagi buah pinggang, benda-benda gitulah kan. Jadi barang bagus, ini akan menyihatkan buah pinggang ni, akan apa sebagainya kan. Kan less sugar, kurang gula. Kurang gula tu pada sisi dia, bukan pada sisi kita. Sisi dia 3 sudu, itu kira banyak. Jadi 1 sudu setengah itu. Pada kita mungkin setengah sudu je yang kurang tu. Jadi less sugar tu pun dah kena jelas. Kan, kemudian apa kelebihan dia, jaminan produk kan, menipu pula dah ada, dia kata dia cop lulus KKM tapi KKM tak pernah cop, ada cop JAKIM pula dah, lagilah teruk kan dan sebagainya. Okay, sama juga ni, saya dah baca 30 juzuk ni. Kan, baca 30 juzuk kan, baca selawat syifa, baca tak baca pun kadang-kadang kan, tapi untuk melariskan benda tu. Dan kita kena ingat, adakah package dengan bacaan tu dengan produk yang awak jual tu, sedangkan produk awak banyak gula, lepas tu bahan-bahan tak tahu apa dan sebagainya, tapi awak tampal dengan 30 juzuk Quran apa semua tu kan. Ini juga antara benda-benda yang kita perlu perhatikan bila mana kita nak berniaga, kita nak jual beli kan. Sebab tu produk-produk kita, terutama produk-produk ni lah, suplemen apa semua ni, mesti ada dia punya apa kebaikan, apa keburukan. Tapi jarang orang cerita keburukan ni, sebab nanti tak lakulah barang dia. Cerita keburukan, mestilah cerita kebaikan, lebihnya barang dia daripada barang-barang yang lain kan. Tapi itulah Nabi sebut, benda-benda ni pun kena jaga sebagai peniaga, sebagai apa. Sebab tu iklan dengan testimoni memang sangat perlu berhati-hati.
Macam mana cara kita iklan produk kita. Ni kadang-kadang orang iklan, marilah kita selawat hari ni, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, marilah kita berzikir. Belilah produk saya. Kat bawah dia tu, belilah produk saya. Jadi dia gunakan ayat-ayat yang atas tu cantik kan. Kita berzikir, jangan lupa hari ni apa semua. Saya ada produk kat bawah tu, saya ada produk apa semua. Sebenarnya kau nak suruh berzikir ke kau nak jual produk? Tu cerita. Lepas tu orang akan kata, tu niat dia lah. Kalau dia nak suruh kita berzikir, berzikirlah kita. Kalau dia jual produk dia, jual produk kan. Jadi dia, itulah benda-benda macam ni, menggunakan nama Allah, menggunakan ayat Al-Quran kan, kemudian juga jamin, garanti, sangat perlu berhati-hati. Okey, sangat perlu berhati-hati. Bimbang takut pada larangan hadis yang Nabi sebut, bersumpah ataupun jamin barang tu memang melariskan barang. Memang laku kan? Tetapi dia menghilangkan keberkatan. Kan apatah hari ni kalau tengok cara-cara dia orang iklan, tak malu dah hari ni. Saya tengok jual produk-produk kuat dekat YouTube, dekat apa semua tu, suami isteri sendiri. Kan, suami saya ni memang seorang yang lemah tenaga batinnya. Terus cakap kat suami direct gitu. Saya pun pening kepala. Ada manusia hari ni yang dah suka bongkar benda-benda aib rumah tangga demi nak jual produk-produk kuat apa benda semua dan sebagainya kan. So benda-benda ni semua amalat lah yang kita kena tengok, kena perhatikan betul-betul dan supaya kita tak hilang berkat pada jual beli. Sebab jual beli kita nak berkat juga. Kita mudahkan pelanggan kan, kita dapat kita punya barang yang kita nak dan seterusnya, dan di situlah adanya keberkatan. Okey, itu dia punya konsep. Okey, so kita nak tengok juga terlarang dengan sebab pembeli itu sendiri, penjual, dan juga dengan sebab harga. Kan tadi pada rukun tadi ada isu pada harga, ada isu apa pada pembeli penjual, maka kita nak tengok apa benda yang boleh beri efek kesan kepada kita punya jual beli dan juga kita punya perniagaan. Okey, pertama, jual beli di atas jual beli saudara je. Nabi sebut, saya tak sebutlah hadis ni. Ni last minute ni, pukul 9 tadi baru buat slide. Jadi kita plan je lah apa-apa yang ni kan. Lepas tu kadang-kadang bila Kak Liza ke Kak Syida tanya tajuk, apa tajuk nak buat hari ni? Saya dulu fikir-fikir tajuk kan. Ni kita letak je sebab dia tak ada link, tak ada senarai. Kan benda tu ada berselerak. Jadi saya kata buat je lah apa-apa tajuk kan. Jadi kita pergi, penting kena tahu pembeli penjual tu sendiri dilarang jual beli di atas saudaranya. Okey, macam mana jual beli di atas saudaranya? Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani bai'ir rajuli ala bai'i akhi wa al-khitbatu ala khitbati akhi. Nabi melarang daripada jual beli di atas jual beli saudaranya, dan juga Nabi melarang mengkhitbah, maksudnya masuk meminang di atas pinangan saudaranya. Okey. So yang pertama Nabi sebut jual beli di atas jual beli saudaranya. Konsepnya begini. Contoh, ni tak masuk membida, membida tak termasuk. Maksudnya membida kita letak harga kita yang paling tinggi kita boleh bagilah. Kita nak beli barang tu, kita membida dekat TikTok. Membida maksud kita nak beli barang tu lelong lah. Kita pun letak, bermula harga baju kurung ni RM RM50. Kita pun letak RM52, kawan kita RM53, kawan orang lain pula RM100, lain sekali jual RM100.5. Contoh. So di situ tak termasuk daripada larangan jual beli saudara sebab jual beli belum berlaku, masih tawar menawar harga. Okay. Yang jadi isu ialah, contoh, kita pergi satu kedai. Kedai tu memang kita nak cari tu apa dia? Thermomix. Contoh kan. Jadi Thermomix tu kita nak pergi berapa ribu? 7,000. Kan 5,000, 6,000 lebih ya. Kan tak kisahlah berapa harga dia. Kita pun pergi. Kita pun pergi, memang kita dah tengok dah dekat YouTube, dekat Google apa, spek dia memang macam tu. Dia ada ni apa semua kan. Okay. So kita nak belilah periuk tu. Kan? Dia nak beli, pergi kat kedai tu. Rupanya last stock. Dah lah last stock. Tadi dah ada pembeli yang dah setuju nak beli. Okay, pembeli yang setuju nak beli dan dia pun dah bayar 50, dah bayar lah berapa ni, nanti sekejap lagi dia datang balik. Dia pergi makan ke apa ke, malah nak angkat berat ke apa, sekejap lagi dia datang balik baru. Ataupun dia memang dah bayar full. Tinggal nanti nak ambil je barang tu. Kan. Jadi kita pun datang, ni last dia ni. Cari kedai apa semua ni, cukup ni, spek ni payah nak jumpa. Memang kita nak yang macam ni. Kan? Kita punya periuk mahal tu. Kan? Jadi kita pun tengok, tuan berapa dia jual? Kita tanya pada penjual. Saya jual tu dalam 6,000 lah, saya kata contoh. Okay. Saya nak beli. Tak boleh, ni dah jual. Tak, saya tambah 500. 6,500. Kan. Jadi toke ni pun tadi, dia pun kadang mungkin lah nak untung, dia tak faham muamalat ke apa. Dia pun kata apa? Dia ambil 6,500. Maka toke tu datang, dia pulang, orang yang pembeli pertama tadi dia pulang balik 6,000. Saya kata barang ni saya jual pada orang lain sebab dia bagi tawar lebih. Tak boleh macam tu. Nabi larang. Nabi tak benarkan kerana jual beli seperti itu membeli di atas jual beli saudaranya. Kan jadi konsep maksudnya walaupun apa-apa barang lah ni tak kisah.
lembu ke kambing ke periuk, belanga, peti ais ke apa-apa saja, yang mana saudara kita dah beli. Mungkin dia tinggalkan dekat situ. Tapi kalau kita beli pada saudara kita tu tak ada masalah. Dia kata okey juga tu, tambah 500. Saya jual kat awak lah. Contoh, itu okey. Tapi ni masih berurusan dengan penjual tadi tu. Kan kita pun contoh, kita beli kat Facebook ke, beli apa baju ke, beli apa semua, kita kata, 150. 150 saya up RM20 boleh tak? Tak payah jual kat orang tu. Padahal dah setuju dah orang tu. Dah nak jual, dah apa, nak transfer duit dah, nak bayar dah. Tapi sebabkan kita lebih RM20, orang penjual tu jual dekat kita. Yang tu tak boleh. Itu termasuk daripada jual beli yang dilarang, jual beli di atas jual beli saudaranya. Ramai tak orang buat benda ni? Ramai. Terutama dalam isu yang kita bincang waktu rasuah kan. Tender, dia bayar lebih kan. Dia nak dapatkan tender, nak dapatkan kedai, nak dapatkan perniagaan, pelaburan, apa-apa sajalah, dia pun bayar lebih. Kan orang tu dah tawar dah lock dah dengan harga sekian-sekian. Tak, dia tawar lebih sikit. Kan dan sebagainya. Ini semua termasuk pada jual beli. Rasuah satu hal, jual beli di atas jual beli saudaranya yang Nabi SAW juga larang daripada sudut jual beli yang seperti ini. Okey, kemudian jual beli budak kecil. Okey, jual beli budak kecil. Maksudnya budak tu yang membeli ataupun menjual. Okey. Asalnya kita pernah sebut dulu awal-awal ni, saya masukkan dalam kaji sikit. Asalnya Nabi tak benarkan untuk budak-budak, kanak-kanak yang underage lah, ataupun kita kata sebagai umur memayis lah, 7 tahun ke 10 tahun macam tu, untuk berjual beli kan, ataupun 5 tahun kan. Kadang-kadang kita suruh dia beli apa kan kat kaunter kan, suruh bagi duit dekat kaunter isi minyak, macam-macam lah kan. Kita ni anak kita nak latih dia supaya boleh jual beli apa semua. Tapi hakikat sebenarnya kalau ikut mazhab Syafi'i tak dibenarkan, kerana ia termasuk daripada larangan yang dibimbangi, takut budak tu ditipu, takut pulang harga bakinya tak betul dan sebagainya. Persoalannya, kita kan bagi duit pergi sekolah kan. Budak-budak tu kan beli kat kantin, beli air sirap RM1, beli nasi lemak RM2, ketis RM2.50 kan. Jadi dia dah jual beli tu. Kan umur apa? Darjah 1. Darjah 1 ataupun mungkin pra ke, pra tak adalah kan. Darjah 1 ke darjah 2 dan sebagainya kan. Jadi kita kata pada waktu itu ada kasar jual beli. Okey. Jadi secara umumnya kita kata Nabi SAW ataupun sebenarnya kebanyakan di kalangan para ulama tidak membenarkan, kerana atas dasar budak tu memayis, takut kena tipu, takut tak jelas, takut dia punya transaksi itu terbatal dan sebagainya. Tapi mereka memberikan kepada beberapa kategori. Okay. Kategori pertama yang melibatkan untung dan rugi. Maksudnya budak kecil ni melabur. Dia melabur, masuk saham, masuk apa dan sebagainya. Hak tu sepakat di kalangan para ulama tak membenarkan. Sebab dia tak tahu. Dia tak pandai. Tapi budak-budak sekarang pandai. 6 tahun pun boleh bawa kereta apa tu. Adik tolong tekan pedal, dia tolong ni kan. Jadi nak ceritanya ialah dia punya budak zaman sekarang ni pula punya ni kan, dia lebih faham, lebih cepat belajar kan. Tapi kita nak kata secara umumnya dia bukan isu cepat belajar ke apa, tetap termasuk daripada umur memayis. Maksudnya kalau untung rugi, dia trade saham ke kan, dia buat pelaburan ke apa ke semua kan dengan bank ke perbankan Islam, itu tak dibenarkan. Okey, dia tu sendiri. Okey, yang kedua yang melibatkan benda-benda dia nak bagi macam hadiah, kan, bagi hadiah, bagi apa? Bagi sagu hati, bagi hadiah lah biasanya, bagi hadiah ke kawan-kawan ke apa. Yang tu okey. Itu tak melibatkan transaksi jual beli, walaupun dia hibah, dia hadiah lah. Kan? Tapi transaksi hibah. Kan? Dia menyerahkan satu barang milik dia kepada orang lain. Itu hukumnya pun kena tengok juga daripada sudut asalnya tak dibenarkan. Kerana kan tengok-tengok dia bagi kawan kita motor. Macam tu. Dia bagi kawan kita tu kita punya TV ke apa ke kan, ya, telefon ke apa. Sebab dia ingat hadiah kawan baik dekat sekolah, dia pun bagi. Kan? Jadi tak boleh. Okay, so itu keadaan dia. Yang ketiga, yang jual beli semata-mata. Beli air, beli nasi, beli apa dan sebagainya. Okay, so di sini kalau kita perhati, kita lihat dia memang antara benda yang grey area, yang ramai ulama tak bagi. Ada ulama kata boleh dengan syarat dan sebagainya lah. Cuma saya kata semua para ulama seakan-akan bukan sepakat tapi seakan setuju menyatakan bahawa kalau dia ada wali ataupun ibu bapanya yang pantau pada jual beli, bukan pada pelaburan. Pelaburan tu mak ayah dia yang buat pelaburan kan, kalau itu pun kadang-kadang rugi lagi banyak kan. Tapi kita nak kata bab hadiah, bab pelaburan itu kita tolak ke tepi, tapi jual beli. Maka jual beli tu kalau dipantau oleh mak ayah, bukan pantau tu lihat 24 jam. Contoh, kita bagi dia RM5 belanja sekolah. Balik tu kita tanya dia, beli air berapa? RM1 dia kata kan. Betul, nasi apa? RM2.50. Ni mana lebih 50 sennya? Macam tu kan. Tak, tadi memang beli macam tu. Jadi kita pantau lah. Okay, kita tengok.
Ataupun rupanya tadi masuk ni ada kutipan derma untuk kawan, jadi ada tabung kat sana masuk RM1, so lebih 50 sen. Contohlah. Okey, clear. So kita pantau gitulah. Kan, ataupun contoh kita bagi dia beli dekat dia nak beli air ke beli apa, so kita tengok resit. Resit, tengok duit yang dia pulang semua. Okeylah. Okey, so kita pantau bentuk macam tu. Tapi dia mesti benda-benda yang kecil je. Melibatkan jual beli makanan sikit-sikit macam tu kan, jual beli mungkin dia punya cekedis ke kan, kerupuk dia ke apa ke macam tu dan sebagainya dan seterusnya, maka itu adalah dibenarkan. Tapi asalnya tak dibenarkan kerana melainkan dengan pantauan daripada wali yang menjaga dia ataupun ibu bapa dia. Okey, itu konsep. Kemudian jual beli lelaki ketika azan Jumaat. Yang ni pun ramai buat masih jual beli cendol, beli lauk, beli apa dan sebagainya kan, isi minyak, padahal dah azan dah. Azan di sini ialah merujuk pada azan kedua ketika khatib naik ke atas mimbar. Wanita tak ada masalah, dia boleh jual beli. Tapi yang jadi isu ialah wanita menjual kepada lelaki yang wajib solat Jumaat. Itu kata Syekh Dr. Wahab Zuhaili termasuk dalam syubhah yang tidak dibenarkan. Dua-dua berdosa. Yang lelaki dosa dengan sebab larangan tu, yang perempuan bersubahat akan menjual benda tu kepada lelaki tu. Sebab tu saya sarankan kan, kalau jual contohnya kat masjid ni, kalau dekat Petronas ke apa, susah pula kita nak interview. Awak ni wajib solat Jumaat ke? Baru saya baru buat jual beli kan. Awak ni musafir ke? Payah pula kan. Tapi kita kata dalam konteks kedai macam tu, it's okay. Tapi kalau dalam konteks kita memang jual kat masjid, dah tahu dah dia pakai kopi akan plekat kan, dah azan imam dah innalhamdulillah kan, kita jual cendol. Maka yang itu kita kata termasuk bersubahat. Jadi ini juga antara banyak yang dilakukan, sebab tu para ulama bersepakat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam apa semua sekali, 4 mazhab bersepakat, bila khatib dah naik atas mimbar, memulakan diharamkan semua transaksi jual beli lelaki. Kan, ada pun perempuan dengan perempuan nak pergi mana kan, kalau dekat KL tu, kalau time Jumaat ni perempuan pergi Sogor lah, perempuan pergi apa, tak ada masalah. Itu dia tak termasuk daripada larangan tu, tapi bagi lelaki kan. Maksudnya dia jual beli tu bukan benda apa pun, keropok dekat tepi masjid tu kan. Padahal imam dah tengah berkhutbah, diharamkan. Maka hukum ni saya selalu sebut banyak dekat surah masjid supaya berhati-hati, supaya jual beli tu bukan, dia sebenarnya jual beli tu sah ke tak, ataupun sebenarnya dia berdosa kerana jual beli ketika mana azan Jumaat. Kan ada pendapat di kalangan orang jual beli tu sendiri tak sah sebab Allah larang. Allah sebut dalam surah Jumaah ayat ke-9 tu kan. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya as-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Segera ingati Allah dan tinggalkan jual beli. Tinggal terus jual beli. Segala jenis jual beli. Bayar sewa boleh tak? Bayar sewa tu dengan tengah-tengah khatib tu, lupa bayar sewa dah kejap. Lepas tu baru tengok khutbah balik. Diharamkan semua jenis transaksi. Bukan sekadar jual beli tau. Bukan jual beli cendol, jual beli apa, bukan. Semua transaksi sewa. Okay, contoh naik. Nak trade saham lah. Waktu Jumaat tu trade saham. Naik lah. Cepat-cepat. Kan, imam khutbah kedua dah. Dia pun trade saham. Dosa. Haram hukum dia. Kan, ataupun buat benda lain. Contoh apa? Bayar bil TNB. Bayar sekarang. Contoh. Kan, imam ni dah lah mengantuk. Slow pula. Tak apa nak dengar. Kan, alang-alang buat ni bayar TNB dengan apa, dengan air syabas apa semua kan. Jadi itu semua transaksi jual beli, semua sekali yang melibatkan transaksi pelaburan ke jual beli ke perniagaan apa semua, tak dibenarkan untuk lelaki ketika mana azan Jumaat kan. Sebab tu saya kadang-kadang kesian kan, kerana dia bawa anak dia, dia berborak dengan anak dia, khatib tengah baca, kita nak tegur memang hilang pula pahala Jumaat kita kan. Jadi benda-benda ni kena ada lagi kesedaran lah untuk khusus bagi lelaki. Walaupun dah jadi ayah kadang-kadang boleh borak lagi dekat kan. Macam mana sekolah tadi okey kan. Lepas ni kita nak pergi makan mana, boleh borak lagi kan dengan apa anak dia. Jadi saya pun pelik lah isu ni kan. Okey. Kemudian jual beli benda-benda najis. Jual beli benda-benda najis ni, ini saya cepat sikit lagi sebab masa kita. Jual beli benda-benda najis ni contohnya apa? Baju tai ayam, baju tai kambing, baju tai bibi kan. Orang tak jual belilah bangkai-bangkai kan. Tapi orang jual beli benda-benda macam tu yang hasil-hasil daripada najis. Okay. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dia agak strict. Mazhab Syafi'i menyatakan itu bukan jual beli. Dia tak sah jual beli macam tu. Dia hanyalah upah kepada, maksudnya bayaran tu dipanggil ijarah ataupun ujrah. Bayaran upah kepada orang yang mengumpulkan tahi tu. Tahi kambing, tahi apa kan, baja tu. Baja apa kita panggil? Organik. Kan? Jadi kita kumpulkan tu, baja apa semua tu, kita bukan jual beli. Kita hanyalah dengan sebab kita nak menggunakan khidmat dia. Maksud kita bayar tu khidmat dia mengumpulkan, bukan sebab kita beli najis. Itu mazhab Syafi'i punya cara macam mana. Kalau kamu nak juga benda tu nak buat jadi baja ke apa, itu dia punya kaedah dia.
Maksudnya bukan ni saya bayar RM50 satu gundi najis, satu gundi taik baby, taik ayam, baja taik ayam dan sebagainya. Tak. Kan ni pun penting ni, orang berkebun, orang apa semua, dia kena perhati, dia kena tengok satu persatu. Sebenarnya panjang gila isu ni sebab masa kita singkat ni. Pukul 11 pula saya ada meeting pula. Tapi online je lah. Okey, tidak memilih harga ketika penawaran berlaku. Contoh, harga dia kalau cash 500. Ini biasa apa? Jual beli dengan kawan-kawan, jual beli dengan beli kapet kan, dengan apa sahabat-sahabat kita daripada Pakistan, daripada Bangladesh apa semua jual kapet. Kalau 2 bulan, harga dia jadi 500.5. Kalau harga dia 3 bulan, jadi 600. Kita pun tengok-tengok package tu, cash ke 2 bulan ke 3 bulan ke 5 bulan ke, kita tak pilih salah satu. Kita kata tengok kalau ada duit ke tengok macam ni. Tapi saya belilah. Dia pun beli. Lepas tu tak tahu pilih 2 bulan ke, 3 bulan ke, 5 bulan ke, 6 bulan. Yang ini juga termasuk daripada unsur-unsur gharar jugalah. Kan benda yang tak jelas. Sebab tu kita kena jelas. Kalau 3 bulan kita bayar 3 bulan. Kan sebab tu kadang-kadang sistem perbankan Islam ni lebih ke depan kan. Kalau beli rumah 20 tahun lah. Kan tak boleh kata tengoklah 20 tahun ke 25 tapi saya sign je lah. Tak boleh. Dah kad tu dah sebut dah 25 tahun ke, 30 tahun ke, 35 tahun. Kan? Begitulah juga kita beli motor ke berapa tahun kita kena sign tu kena jelas. Tapi kadang-kadang jual beli dengan kawan kita, dengan Pakistan apa semua tadi tu pun kita masih tak tetapkan. Sebab tu wajib untuk tetapkan berapa lama. Bukan isu ansuran tu, isu tetapkan berapa bulan tu sangat penting supaya jual beli kita jelas dan tak termasuk daripada perkara yang diharamkan. Okey, kejap saya tengok ada banyak soalan Overclaim. Betul lah tu. Kalau beli emas secara EPP. Okey. EPP ni apa Saya tak explore. Macam mana cara dia? Puan Samia. Dia macam ni Ustaz. Dia macam kata contoh kalau kata dengan public gold kan. Okey. Dia ada buat satu skim pembelian. Maksudnya dia ada kata 6 bulan atau 10 bulan tempoh dia. So bayaran dia permulaan dia tetapkan lah. Mungkin kata contoh beli 5 gram emas kan. Lepas tu dia dah buat kira siap-siap. Katalah contoh kata 5,000 kan. 5,000. So nanti bulanan tu kita akan bayar lah. Dia akan tolak melalui kita punya akaun kita ke ataupun kita bank in sendiri. Dengan total amount yang tiap-tiap bulan tu. Mana Ustaz ni terkeluar aku Ustaz. Cakap sorang-sorang. Tengok mana Ustaz? Bateri kot. Okey. Bateri tak ada respon. Tunggu jap. Ustaz masuk balik kot. Tak. Hilang sekejap tadi. Okey, silakan. Soalan telefon Samia tadi. Okey, macam ni Ustaz. Macam public gold. Saya dealer jugalah kan. Tapi dia ada package dia macam untuk EPP. Contohnya pembelian katalah dia start daripada 5 gram ke 10 gram. Dia ada gold dia yang dia jual. So tapi dia buat secara pembayaran secara bulanan. Contoh macam kutu lah. Macam kutu Ustaz. Macam dia dah kira siap-siap. Katalah ikut harga untuk hari ni. Maksudnya dia dah tetapkan siap-siap. Kata harga tu 5,000 untuk yang 10 gram 5,000 contoh. So bulanan dia divide kepada 10 bulan. So bulanan kita bayarlah, kita akan bank in kan lah. So lepas dah habis bayar semua cukup, so lepas 10 bulan kita boleh ambil gold tu. Macam tu Ustaz. Okey, dia macam sikit ansuran Ya betul. Okey, EPP ni kalau ikut public gold ni Amani yang advisor dia. Amani ni ialah Dr. Daud Bakar. So dalam isu-isu seperti ni saya tak berani untuk jawab sebab ni bagi pihak syarikat. Cuma dari sudut asalnya boleh tak dia jadi harus? Boleh. Dengan syarat dia adalah dipanggil sebagai wadi'ah. Wadi'ah ni maksudnya yang bulanan kita bayar ke public gold tu, contoh 1,000 tadi sebulan tu kan. So 1,000 sebulan tu public gold tak boleh rolling duit tu. Sebab kalau dia rolling duit tu maksudnya jual beli dah berlaku. Jadi tak boleh rolling maksudnya lepas 10 bulan yang duit bahagian kita tu baru boleh digunakan. Sebab kalau dia guna dah jual beli dah berlaku sedangkan kita belum habis bayar. Dia jadi riba kat situ. Jelas sangat riba dia kat situ sebab apatah lagi gold tu bukan barang kemas. Dia adalah betul-betul gold bar kan. Okey, itu satu. Kemudian juga
Kalau dia pegang sebagai wadiah tadi, maksud dia pegang sebagai amanah. Ini kita tahulah public gold punya cara apa semua yang diutuskan oleh Amani, Dr. Daud Bakar. Tu kena semak baliklah dengan dia orang punya. Macam ni Ustaz, dia kata macam kalau setiap kita dah buat transaksi pembelian tu, maksudnya dia kata gold tu memang dah ada. Maksudnya memang dia dah ada fizikal dia. Cuma dia tak bahagi ke kita sebab kita tak bayar habis lagi. Macam itulah. Betul. Jadi memang emas tu ada. Dari sudut kepatuhan syariah memang emas tu wajib ada. Cumanya saya kata daripada sudut serahan itu, kalau digunakan duit tu sedangkan emas tu belum diserahkan kepada kita, maka dia jadi isu kat situ. Jadi saya ingat mungkin dia orang pegang sebagai amanah lah, maksudnya setelah lengkap duit yang 10,000 duk bayar kat kita tu, kan, jadi baru dia boleh gunakan rolling duit tu untuk benda-benda lain, maka hukumnya adalah harus. Itu konsep yang dibenarkan dari sudut syarak, jual beli secara ansuran, tapi duit tu tak boleh guna lagi, dan kemudian selepas dah habis tu, kira dah serah dekat kita tu, baru duit tu boleh digunakan, baru jual beli berlaku kat situ. Sebenarnya tadi belum jual beli lagi. Belum jual beli sebab kita baru bagi 1,000 kan. Itu dia punya konsep dia. Jadi saya ingat itu kepatuhan syariah tu mungkin patuh syariah, tapi cara dia tu macam mana yang tu saya tak clear sebab dia ada satu dua perkara yang nak menjadikan dia patuh syariah, kena semak balik dengan penasihat syariah untuk public gold lah. Tapi saya rasa patuh syariah, cuma apa konteks kaedah digunakan tu. Yang tu yang kita kena jelaskan. Wallahualam. Ustaz nak tanya satu lagi. Boleh? Boleh, silakan. Ustaz macam ni, katalah saya supply barang untuk hospital, contoh macam satu department ni, dia nak buat satu pembelian barang. Okey, tapi pada hospital barang tu sebenarnya dia tak boleh beli sendiri. Okey, tapi macam customer tu atau user tu dia memang perlukan barang tu untuk department dia. So jadi dia minta saya kita ubah nama pembelian barang tu atas nama lain. So dia ada value dia lah yang tertentu. Kata contoh 30,000 barang tu. Kita kod dengan barang harga yang lain tapi kita supply ikut barang yang customer tu request. Bukan atas nama je, atas kertas tu atas nama contoh barang lain dengan value tu. Tapi nanti kita hantar barang yang mengikut kehendak customer tu. Tu kira macam mana Ustaz? Value duit, lebihan duit tu dapat kat siapa? Tak ada, kita kira cukup-cukup dengan harga barang yang dia perlukan. Okey. Kalau situ tak berlaku isu duit tu pergi kat siapa ke apa, just memang itu tak ada isu. Cuma kalau kita tukar nama tu tak ada isu lah. Maksudnya ada satu kira penipuan tak? Atau macam hospital tu memang tak tahulah yang kita supply sebenarnya barang lain. Macam tu. Vendor ke? Tukar nama vendor ke apa? Bukan. Barang, contoh barang. Atas nama barang lain lah. Tapi still dia punya... Kata contoh dia beli, dia minta nak beli 3-ply mask, face mask kan? Contoh. Okay. Tapi sebenarnya user tu minta yang jenis N95. Okey. So harga adalah sangat berbeza. So kita akan kira value mengikut berapa yang kita akan hantar untuk N95 tu. Tapi total dia adalah base pada harga yang dia minta tu lah. So contoh jadi 30,000. Tapi sepatutnya barang kita kalau kira-kira dia akan jadi kurang lah. Maksudnya jenama lah ni. Jenama lain, betul, lain tapi harga sama. Ya betul. Adakah pihak... Bukan jenama lain Ustaz. Dia kira macam totally memang barang tu adalah barang yang berbeza. Okey. Barang berbeza tapi value dia sama. Value dia sama. Barang beza, value sama. Lepas tu adakah pihak hospital tahu? Maknanya hospital tak tahu sebab ni kalau dia tahu, dia tak akan approvekan PO tu. Faham? Sekarang ni user tu memang dia perlukan sebab nak pakai pada pesakit-pesakit dia yang memang perlukan item-item tu. Macam tu Ustaz. Jadi isunya ialah yang pemilik tu, maksudnya pihak hospital tu sendiri, kalau dia sendiri tak tahu benda tu, dia jadi isu gharar juga kat situ. Di isu ketidakjelasan dekat situ. Kalau walaupun betul, maksudnya value sama walaupun barang berbeza, tapi sebenarnya apa yang sampai, apa yang dibeli berbeza dengan apa yang di-endorse, dibenarkan. Kan dekat situ. Jadi kena perhati dekat situlah. Maksudnya nak tak nak walaupun beza, patutnya pihak hospital kena tahulah. Dia kena maklum lah maksudnya apa benda yang dijual beli, barang jenis barang perbezaan apa semua tu. Itu pada asalnya. Kan? Okey. Apa tu? Tak mendapati spesifikasi.
Last. Tadi Jadi saya tak baca soalan ni. Ada seorang ada puan tadi tu. Anis. Puan Anis. Anis nak tanya soalan ke tadi? Ke soalan yang sama yang Anis type kan? Dah, saya dah type dah tadi. Tak Saya buat. okey, Anis dah tanya. bila masuk balik ni dia soalan tu tak ada, hilang. Tak apa, Oh, tadi dah, Anis tak ada jawab dah. Tadi kalau kita minta receipt tu kan ya, trade in tu boleh bukan voucher tu. Ustaz dah jawab. Ada lagi soalan-soalan dalam kita punya teks. Kalau ada 1-2 soalan lagi, sikit lagi. Saya berhenti 2-3 minit lagi. Tak ada, yang lain cuma Komen je lah. Ada last soalan. Iklan overclaim tu je lah. Kadang-kadang dia tambah insya-Allah atau biiznillah tu last ayat dia kira jaminan overclaim tak? Apa beza insya-Allah dengan biiznillah? Insya-Allah benda tu confirm tau. InsyaAllah tu benda tu confirm. Biiznillah satu benda yang tu beza dia. InsyaAllah ni maksudnya benda yang memang dah pasti, memang kita benda yang dia beli, benda tu dia akan dapat. Kalau biiznillah ni ialah satu benda yang kemungkinan besar sukar dicapai. Kan contohnya kita kata kita nak pergi sekian-sekian biiznillah dengan izin Allah, itu sukar untuk dicapai. Tapi insya-Allah tu kita kena pergi dan confirm kan, dan pasti. Cuma saya kata lebih baik untuk tak pakai dua-dua lah, insya-Allah ke biiznillah ke tak perlulah kot. Kan sebab nanti dia ada nampak juga benda tu. Kan jadi kena beza antara perkataan kita punya cara iklan apa semua tu, itu kena sangat perlu berhati-hatilah. Okey. Allah. Ustaz last. Okey, silakan. Okey, yang saya faham tadi yang Ustaz bagi tahu mengenai isu pajak buah tak masak dengan pokok yang belum berbuah ni. Okay. Memang tak dibolehkan. Betul? Okay. Maksudnya tak boleh kan? Betul. Tetapi yang boleh itu yang dibolehkan yang macam dalam kita punya adat je lah, macam buah yang tak masak tu, macam yang Ustaz kata jeruk dengan kelapa muda macam tu saja. Betul. Yang lain jadi ada 4 keadaan tadi. Satu, pajak tanah. Tanah tu sendiri kosong, tak ada apa, itu hukumnya harus dibenarkan sebab dia pajak tanah, lepas tu ikut dia lah nak usahakan apa kan, pertanian ke pokok ke apa. Ya, maksud saya pokok yang Ustaz kata memang tak boleh lah kiranya kan. Tak boleh sebab kita pajak pokok tak ada buah. Yes. Pokok tu tak ada buah. Betul. Okay, terima kasih. Okay. So satu je lah yang tak boleh, yang buah muda boleh, yang masak lagi lah boleh. Okay. Yang tak boleh cuma pokok yang tidak berbuah lagi tu yang tak boleh, yang lain betul, itu satu keadaan yang kita kena perhati. Okey, saya sudahi dulu. Terima kasih semua. Banyak mungkin soalan, mungkin boleh forward yang tak ada masalah. Nanti untuk next nanti forward balik soalan tu, kalau ada apa yang saya belum jawab, soalan minggu lepas, soalan 2 minggu lepas tolong jawab Ustaz. Nanti forward balik. Boleh. Saya serah balik kepada Ustaz Rizal. Malam ni macam inilah kami. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairat. Takdirin atas kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Insyaallah kita jumpa esok. Terima kasih semua, jumpa lagi insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama.